Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Mentari pagi terbit di timur, burung-burung terbang berkicauan. Semakin hari bertambah umur, gunalah untuk perkara kebaikan. Alhamdulillah. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan agar kita semua yang ada urusan hari ini dipermudahkan, yang ada hajat sama-sama kita doakan ditunaikan, yang ada masalah sama-sama juga kita doakan adalah jalan penyelesaiannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita nak membincangkan tentang topik ibadat, iaitu pewarisan harta, bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat-sihat? Dan yang sihat. Alhamdulillah makin sihat Ustaz. Ustaz dari mana Ustaz? Daripada Terengganu. Terengganu Ustaz? Maram Terengganu. Malam tadi? Subhanallah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih. Baiklah, jadi kepada anda sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang ingin mengajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677, atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang anda ingin ajukan sekitar tentang tajuk kita pada pagi ini, pewarisan harta. Jadi insya-Allah saya fikir tanpa buang masa, teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak kepada Da'i Hakim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa-apa pun pertamanya marilah sama-sama kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi sudi panjangkan umur kita, bukan sekadar dipanjangkan umur saja, tapi Allah masih sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat Alhamdulillah Mudah-mudahan dengan nikmat yang terus Allah berikan kepada kita, nyawa usia, umur, macam-macam lah yang dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tanda kita nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita ditemukan dalam rancangan Tanyalah Ustaz kan. Insya-Allah banyak cerita mungkin akan dibincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahanlah, yang penting kita sama-sama niat nak cari ilmu kan. Kemudian kita bila dah dapat ilmu, kita nak amalkan ilmu yang kita pelajari, walaupun mungkin tak banyaklah kan, ataupun mungkin ada apa-apa amalan yang selama ini kita buat ilmunya tak betul, tak tepat. Jadi mudah-mudahan dengan kita punya perbincangan dia boleh betulkan balik kita punya amalan-amalan. Apa guna kita ada ilmu kalau tak amal? Ini masalah juga. Betul. Ataupun beramal tanpa ilmu, masalah juga. Masalah juga. Jadi dua-dua ni Seiring. kena bagus, kena baik, kena seiring. Seperti mana Nabi menyatakan, Islam adalah dinun ilmiyun wa amaliyun. Islam adalah agama yang didasari dengan ilmu dan amal kan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahanlah kan, walaupun memang betul kan, apa guna kita ni ilmu banyak-banyak, nanti amal pun tak buat kan. Jadi jangan cakap macam itulah, sebab kita pun tak tahu kan macam mana kita punya amalan, tapi paling tidak kita niatlah cari ilmu kan. Lepas tu bila mana kita dah ada ilmu walaupun tak banyak, yang sedikit itulah kita amalkan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita amalkan ilmu yang kita pelajari, Allah akan ajarkan kepada kita ilmu yang kita belajar pula kan. Sebab antara tanda untuk kita dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan amalan-amalan kan. Jadi apa yang Allah dah perintahkan kepada kita, kita beramallah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita buat sungguh-sungguh itu Allah berikan kepada kita takwa, dan takwa yang Allah sebut dalam Quran, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan ajarkan kepada kamu apa-apa yang kita tak belajar kan. Maksud tak belajar tu apa? Ialah kadang kita sibuk kan, macam-macam cerita kerja dan sebagainya, tapi sebab oleh kata niat kita ni tulus, ikhlas, alhamdulillah Allah beri juga kesempatan kan, 5 minit ke 10 minit ke 1 hari itu 24 jam tu kadang kan boleh habis begitu saja, tapi alhamdulillah lah bila mana Allah kasih sayang pada kita ni, akan didorongkan kepada kita 1 jam ke 2 jam ke kan. Contoh Tanyalah Ustaz ni berapa 2 jam 2 jam 6.30 sampai 8.30 masya-Allah kan. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan lah, walaupun ini pengajian yang tak formal kan. Jadi yang formalnya kita kena beradab kan, laga
bergelutut dengan guru, menadah kitab, itulah. Tapi ialah zaman sekarang ni nak macam mana dengan sibuk dan sebagainya. Jadi dengan teknologi yang ada ni kita manfaatkan, itu tandanya kita syukur pada Allah SWT sementara kita masih hidup. Sebab bila mana kita dah meninggal dunia, lain pula cerita dia. Ya? Bila kita dah meninggal dunia, lain pula ceritanya. Ya? Jadi kita bertemu Allah SWT, roh kita bertemu Allah SWT, itu dah satu bab. Itu di segi rohaninya. Tapi jasmaninya diuruskan. Ya? Seperti mana Nabi sebut, bila mana seorang itu meninggal dunia, ada 5 perkara nak kena segerakan. Pertama, segera mandikan. Jadi jenazah kita akan dimandikan. Dah selesai mandikan, dikafankan. Dah selesai dikafankan, disolatkan. Dah selesai disolatkan, dikebumikan. Dan yang kelima, harta pusaka kita hendaklah segera diselesaikan. Lagi cepat lagi bagus sebenarnya. Walaupun ialah ada fahaman dalam masyarakat kita, oh nanti kubur ayah merah lagi. Memanglah kalau tanam dekat tanah merah sampai bila-bila pun merah. Jadi sebenarnya lagi cepat lagi bagus. Lagi cepat lagi bagus. Berapa cepat tu Ustaz? Setengah jam lepas dikebumikan? Terus 2 jam contoh. 1 hari ke 2 hari? Tu tidak ada masa. Tak adalah isu dia. Cumanya terpulanglah ikut keselesaan ahli keluarga. Ada contoh dalam masyarakat kita, bila mana berlaku satu-satu kematian, kita ada buat kenduri tahlil 3 hari contoh. Jadi itu memberi ruang peluang kepada adik-beradik yang duduk luar negara. Jadi masa itu mungkin balik. Jadi pakatlah, bincanglah. Sebab apa? Sebab nanti bila dah sibuk balik, dah kerja balik, yang ni balik Johor Baru, yang ni balik Kota Baru, yang ni balik Kuala Kubu Baru, itu dia. Yang ni bawa balik Kampung Baru, besok nak jumpa tak tahu bila. Takkan raya bila jumpa kita nak cerita pasal pusaka. Jadi maknanya 3 hari bila mana ada majlis kenduri arwah tadi tu, mungkin masa tu boleh dibincang, adik-beradik semua balik bincanglah macam dia nak buat dengan rumah ni, siapa nak duduk contoh, ni rumah ayah, rumah mak sekarang dah jadi tanah rumah pusaka, siapa nak duduk, jadi kena bincang elok-elok kena bincang apalagi contoh macam duit sawit macam mana, duit getah macam mana, duit katalah ayah kita ada sewa rumah pula macam mana dengan hasil sewa tu satu, lepas tu pengurusan tu macam bincang. Katalah ayah kita pula ada pencen tu nak dipindahkan kepada mak pula, macam mana dia punya urusan tu, jadi bincang ataupun siapa-siapa yang sibuk, okey macam inilah abang memang busy sokmo kata yang sulung busy sokmo okey tak apalah, sekarang ni kita dah setuju siapa urus, kamu urus elok lepas tu kita kata okey kamu berhak untuk dapat ambil sedikit duit kopi contoh, duit pengurusan, jadi bincang masa tu. Yang duduk dekat rumah pula, ini anggaplah macam rumah kamu, jagalah api air ni kamu bayar-bayarlah, kalau tak larat nanti kita bincang macam mana bincang-bincang. Sebab bila mana tidak ada kunci di situ, macam mana nak buat dengan harta ayah yang ayah tinggalkan tadi, contoh rumah ke, tanah ke, duit sawit ke, duit getah ke, ini kalau tak dibincang elok-elok, nanti mungkin ada seorang ambil dia contoh dah yang ni terasa, akhirnya raya tak balik, jumpa dan sebagainya, tutup panjang cerita dia. Jadi sebab itu dalam isu pengurusan pusaka ni pun kena bincang elok-elok. Kunci dia bincang. Jadi nak bagi ikut faraid ke, nak bagi ikut sama rata ke, nak bagi ikut persetujuan ke, nak bagi seperti mana yang mak ayah dulu ada sebut. Ini semua anak mak, laki ke perempuan, anak mak. Jadi apa-apa jadi dekat mak, dekat ayah, nanti kamu pakat-pakatlah bagi sama rata. Bukan mak tak reti faraid, bukan ayah tak reti faraid, ayah tahu hukum. Allah pun sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Memang ayah pun belajar, mak pun belajar, tahu kalau mak ayah meninggal dunia, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Tapi kenapa nak gaduh-gaduh? Bukan kita nak tolak Al-Quran, tidak, pakat-pakatlah, apa salah dia? Mungkin kamu boleh setuju, okey duit cash, okey bagi ikut faraid, laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Mana-mana tanah rumah, mana yang mak ayah dah sebut ni kamu punya, ambil lah, buatlah pengurusan dia elok. Nanti kena bincang Ustaz. Bincang. Jadi sebab itu bila sebut tentang pewarisan harta ke, bila sebut tentang pusaka ke, kunci besar dia sebenarnya perbincangan sesama ahli waris. Sama ada nak buat ikut apa yang mak ayah dah beritahu masa hidup, ataupun tengok mana yang lagi sesuai. Baik Ustaz. Baik Ustaz, maknanya penting hari ini kita duduk dengan keluarga, adik-beradik kita berbincang supaya kita tak nak kelahi di kemudian hari. Baiklah sedang penonton dan Ustaz, jom kita menjenguk sekejap status terkini COVID-19 di Malaysia. Kalau tengok kes baharu dicatatkan seramai 1,335 orang. Kes sembuh baharu dicatatkan seramai 1,069 orang, Alhamdulillah. Dan kes kematian baharu dicatatkan seramai 2 orang.
Jadi jumlah kes aktif dicatatkan seramai 11,039 orang. Jadi kita masih lagi belum menang. Teruskan duduk di rumah kalau tiada apa-apa urusan, kerana kita masih lagi belum menang. #kita jaga kita. Moga-moga Allah pelihara kita semua, insya-Allah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan sebentar tadi. Kita nak raikan soalan yang pertama di pagi ini, insya-Allah. Jadi kepada anda yang ingin ajukan soalan, boleh sahaja terus ya. Mungkin pagi ini banyak yang ingin diajukan tentang pewarisan harta. Jadi boleh buat panggilan ke 1800881677 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Baik, kita ada soalan yang pertama di pagi ini. Soalan dari sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, da'i ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, adakah faraid itu penyelesaian terakhir ustaz? Adakah lebih elok bincang adik-beradik untuk capai persetujuan dalam pembahagian harta? Yang kedua, bagaimanakah cara pembahagian harta yang masih ada hutang di bank? Contohnya rumah atau kereta. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Faizal atas soalan. Ya, dia sebab itu kalau kita rujuk kepada pengurusan harta pusaka di Malaysia, jadi harta pusaka ni yang non-Muslim lah, untuk orang yang bukan Islam ada kaedah dia, untuk orang Islam ni pula ada kaedah dia. Jadi di manakah kita nak selesaikan urusan pusaka ni? Jadi kalau yang meninggal dunia tu, ibu ayah kita meninggal dunia, ada rumah, bila rumah ni ada geran rumah lah, ada tanah, ada geran tanah pula. Kalau ada kereta, ada geran kereta, geran motor, ada buku bank, katalah ada akaun tabung haji, ada buku, katalah ada ASB, ada pula ada punya buku ke, ada apa sijil ke dan sebagainya. Lepas tu akaun-akaun dalam bank, duit-duit dalam akaun bank contoh. Jadi kalau ada harta-harta seperti tadi itu yang namanya harta alih, harta tak alih. Harta alih ni maknanya cash lah, tunai. Harta tak alih ni yang tu tak alih. Kalau harta alih apa yang tak alih ni tanah ni, tanah kereta, harta tak alih tu. Jadi pengurusan dia di mana? Di pejabat pusaka. Di pejabat pusaka di mana? Di pejabat tanah. Pejabat tanah di mana? Di pejabat daerah. Jadi pengurusan harta orang Islam ni kalau di Malaysia, kalau contoh saya meninggal dunia, saya duduk di Tanjung Malim contoh kan. Jadi isteri saya, waris saya kena pergi ke mana? Ke pejabat daerah. Pejabat daerah Tanjung Malim tu, di pejabat daerah Tanjung Malim tu, di situ ada pejabat tanah, di pejabat tanah tu ada satu unit, unit pengurusan harta pusaka. Pergi di situlah. Nanti adalah form-form tertentu kita kena isi. Lepas tu mungkin akan ditanya harta yang saya tinggalkan ni berapa? 2 juta ke bawah ke ataupun 2 juta ke atas. Itu cerita kan. Kalau dulu 600,000 ke bawah, 600,000 ke atas kan. Kalau 600,000 ke bawah di pejabat pusaka, kalau 600,000 ke atas kena pergi mahkamah tinggi kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah rakyat Malaysia pun dah makin mewah kan. Ni saya dimaklumkan mungkin ada informasi terkini pula, wallahualam, tunggulah diumumkan 5 juta pula kan. Mungkin nak macam mana sekarang ni kan, ialah dai pun masya-Allah kan. Contoh kan. Banyak jemputan sana jemputan sini, rezeki tu kan. Jadi kalau harta yang saya tinggalkan, rumah campur kereta, campur duit akaun dekat bank apa semua tu, campurlah kata dengan APF, dengan tabung haji, 2 juta ke bawah. Jadi kalau 2 juta ke bawah urusannya di pejabat pusaka. Adalah form-form tentu kita kena isi. Lepas tu kan kita boleh pilih nak selesaikan harta pusaka saya ni, waris setuju nak bagi ikut faraid ke? Kalau setuju ikut faraid, tik ikut faraid. Kalau setuju ikut sepakat, boleh tik sepakat. Kalau ada di kalangan ahli waris melepaskan bahagian. Contoh kan, katalah adik-beradik ada 7 orang, ada yang sulung ni sebab kaya sangat ke ataupun busy sangat ke, ataupun dia kata tak heran lah kan, aku punya harta lagi banyak kan. Jadi dia pun tik melepaskan bahagian dia. Dia nak beri pada siapa? Katalah nak beri kepada adik yang bungsu, boleh. Dia nak beri kepada mak, boleh. So melepaskan bahagian, diserahkan kepada adik bungsu dan sebagainya. Jadi kalau dalam situasi begini sebenarnya terpudang kepada ahli waris. Ahli waris boleh berpakat sama ada nak berikan harta tadi ikut faraid, ataupun sepakat, ataupun kalau tak nak lepaskan elok-elok. Cuma nak kena tengoklah di kalangan ahli waris tadi. Pertama-tamanya kena pastikan semua ahli waris tu pertamanya mestilah baligh. Bila baligh ni maknanya semua dah cukup umur lah. Itu dia. Yang kedua, mestilah berakal. Jadi kalau ada di kalangan ahli waris tadi itu tak baligh, saya meninggal dunia, katalah ada anak saya ni bawah umur baligh. Jadi nak tak nak bahagian anak yang bawah umur baligh tu kena securekan ikut faraid.
Bahagian dia kena keluarkan ikut faraid. Kalau ahli waris yang lain tu dah cukup umur, dia boleh berpakat nak sama rata macam mana. Ataupun dalam kalangan ahli waris yang ramai-ramai itu ada seorang yang mungkin sindrom Down syndrome ke kan. Jadi mungkin ialah terencat akal. Jadi bahagian dia tu mesti dikeluarkan ikut faraid. Kalau lelaki bahagian lelaki, kalau perempuan bahagian perempuan kan. Dan kena lantik seorang pentadbir untuk bahagian dia. Jadi tak boleh kita main pukul rata mentang-mentang anak saya ada 7 tapi ada seorang tak cukup umur, ada seorang yang tak berakal dan abang yang besar pun buat keputusan kita bagi ikut sama rata. Tak boleh. Jadi kena keluarkan bahagian dia ikut faraid. Kalau perempuan, kalau laki-laki, tapi oleh kerana perempuan bahagian dia 1, perempuan lelaki bahagian dia 2 banyak. Jadi bila katalah bila sebut sama rata tu, bahagian perempuan tu jadi lebih. Tak apalah. Jangan kurang. Kan? Jadi contoh, yang laki ni pula bila sama rata dia jadi kurang. Tak boleh sebab dia bawah umur ataupun dia tu tak cukup akal. Jadi dalam situasi macam ini kena ada kebijaksanaan. Jangan main pukul rata je. Alah budak-budak ni reti apa? Kan dia setuju pun. Macam mana tak setuju masa bincang tu kita bagi dia skrip. Kan kita bagi dia ceklat. Setuju lah contoh. Tak boleh kan? Jadi dalam situasi macam ini sebenarnya ikut apa yang lebih sesuai dan kebijaksanaan kita bersama kan. Boleh. Maknanya harta orang Islam ni tidak semestinya dibagikan ikut faraid. Kan faraid itu salah satu kaedah pembahagian. Maknanya kalau tak ada jalan lain, buntu, itu faraid dah confirm dah pasti dah. Kan tapi dengan faraid itu sendiri sebenarnya membuka ruang untuk kita membahagikan harta ikut cara-cara ataupun ikut persetujuan. Bukan kita nafikan faraid. Hari ini awal-awal tu kata jangan ada. Siapa tak bagi harta ikut faraid berdosa. Tidak, kan? Sebab di situ ada ruang lagi sebenarnya, kan? Sebab dalam Islam ada hibah, ada wasiat, ada harta sepencarian, kan? Jadi kalau kita faham situasi macam ni, faraid itu sebenarnya salah satu kaedah. Jadi ahli waris boleh cari mana yang lebih sesuai. Kan? Itu soalan yang pertama tadi tu cerita tentang bagi kod faraid ke macam mana. Jadi bincanglah, pakatlah. Baik, itu tentang faraid Ustaz. Bagaimana dengan yang hutang bank tadi Ustaz? Rumah, kereta. Jadi kalau yang meninggal tadi tu ada hutang. Hutang ni contoh macam hutang rumah lah. Kan? Dia ambil pinjaman, katalah ambil pembiayaan 20 tahun. Baru duduk 10 tahun dah meninggal kan. Jadi di situ pula masa dia buat pembiayaan dulu masih hidup, dia ambil takaful gadai janji. Dia panggil MRTT, MRTA lah, adalah nama-nama dia kan. Mungkis punya konsep sistem, maknanya kalau kita ambil pembiayaan rumah katalah harga RM500,000, kita pun ambil takaful untuk cover RM500,000 tadi tu kan. Jadi bila dia meninggal baki pembiayaan tadi tu dilunaskan oleh takaful. Jadi rumah tadi jadi cash. Dah jadi cash. Jadi bila jadi cash, ahli waris boleh sepakatlah macam mana nak bagikan rumah tersebut, hibah ke atau macam mana. Tapi katalah contoh kan, rumah mungkin ada gadai janji, kereta tak ada, motor tak ada kan. Jadi macam mana? So kalau ikutkan kaedah dia kan, boleh harta yang lain yang ditinggalkan oleh si mati itu kita boleh guna untuk tutup hutang motor tadi, untuk tutup kita hutang kotak kereta tadi kan. Tapi yang terbaik, yang lebih sesuai sebenarnya, contoh kita boleh guna kaedah siapa nak pakai kereta ni. Siapa yang nak pakai kereta ni, kau bayarlah hutang yang ke depan tu. Faham. Kan? Gitu dia. Sebab kalau ambil duit si mati ni, kita bayarkan hutang tersebut, sayang duit tu nak dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk belanja dan sebagainya. Kan? Boleh kita buat macam tu, tapi maknanya dia akan terbeban kan. So family tak ada cash, tak boleh nak guna untuk belanja, untuk biaya kan. Jadi sebenarnya hutang-hutang yang ke depan ni pun sama juga, bergantung kepada kebijaksanaan dia. Ada separuh orang dia kata kita tak perlu, kita dah banyak sangat dah. Dia kata kita jual lah. Maknanya kalau rugilah. Maknanya katalah kena top up, tu tanggung lah. Atau dia kata adalah dapat duit RM5,000, dapat duit RM2-3,000, duit itu tadi difaraidkan kepada ahli waris. Jadi tentang hutang-hutang yang ke depan itu terpulang kepada ahli waris macam mana nak menguruskan bahagian tersebut. Tapi kalau hutang-hutang yang tertonggak dia meninggal dunia, tengok ada hutang dengan dai RM50, ada doa dengan tu pula ada RM100, ada RM200. Yang ini hutang-hutang macam ini wajib. Jadi wajib dilunaskan menggunakan harta yang ditinggalkan. Jadi sebelum harta saya tadi difaraid kan kena tolaklah hutang-hutang ni dulu. Jadi sebab tu kalau kita tengok antara cara kaedah menguruskan harta pusaka si mati ni, pertama pengurusan jenazah tu kena tengok jangan terhutang pengurusan jenazah tapi alhamdulillah hari ini masjid-masjid surau ada khairat kematian bila tu senang jadi tu kena tengok. Lepas tu hutang dia hutang dengan Allah, hutang dengan manusia kena selesaikan. Dah selesai tu barulah boleh pergi step yang seterusnya. InsyaAllah. Bila Ustaz cerita begini, banyak benda yang kita tak tahu. Sebab tu kena teruskan menonton Tanyalah Ustaz, kerana kita nak berehat seketika. InsyaAllah kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan topik ibadat iaitu pewarisan harta bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Jadi kepada anda yang ingin bertanyakan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800881677 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh belanjalah sedikit butang like, barangkali mungkin boleh komen balik apa yang telah Ustaz bicarakan sebentar tadi di ruangan komen, dan jangan lupa untuk tekan butang share, insya-Allah. Baiklah, kita terus menaikkan soalan seterusnya. Soalan dari Fitria Safitri di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika hutang pewaris lebih besar dari harta warisan, apakah semua harta warisan dibayarkan oleh pewarisnya? Lalu kalimat apa yang dilakukan sebelum bayar hutangnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Fitria Safitri. Tu dia nama. Silakan Ustaz. Seperti mana kita sebut tadi lah kan, bila mana harta sebelum harta pusaka tu, harta si mati tadi tu diagihkan kepada ahli waris, memang nak kena tengok dia punya susunan. Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab, anda memang dibahaskan kan harta peninggalan si mati ni, dan macam mana cara kaedah dia. Pertama, kena selesaikan urusan-urusan jenazah kan. Jadi katalah memang bila saya meninggal, ahli waris semua tak ada duit. Kan, tak ada duit. Tak sempat pergi ambil duit dan sebagainya kan. Tengok bawah bantal saya tu ataupun dalam bilik saya tu, dekat wallet saya tu ada duit 1,000 ataupun 1,000 ke 2,000 ke macam mana. Jadi duit tadi tu boleh digunakan untuk urusan jenazah, beli kain kafan, nak bagi upah orang gali kubur kan, ataupun nak bagi upah kepada orang yang turun uruskan jenazah saya, boleh digunakan sekadar dia punya kadar-kadar kan. Jangan mentang-mentang saya pun tak sebut apa-apa, ayah saya kena beli kain kafan daripada Sutra. Tu jangan ada lah. Mana ada kan. Jadi biar berpada-pada kan. Jadi kos duit tadi tu kan, kos tadi tu boleh gunakan duit si mati. Boleh kan. Tapi jangan boleh kenduri 3 malam, lepas tu nak beli batu nisa, lepas tu nak order pula itu, nak upahkan tahfiz kan 100 malam baca kan. Jangan berlebihan, sebab ini duit si mati ada hak-hak yang lain, kecuali masih hidup dulu saya dah sebut kan. Abah meninggal nanti ambil 5,000, ambil 10,000 kan. Ini dia untuk pengurusan jenazah abang kan. Abah nak orang ni nak kubur macam ni, siapa nak sembayangkan, berapa bas, berapa lori datang semasjid untuk itu ikut. Kalau itu dah cerita dia, bermakna itu dah masuk dalam kategori wasiat saya, mesti dilaksanakan oleh ahli waris kan. Jadi dah selesai urusan jenazah, barulah tengok step yang kedua, yang mati ni ada hutang tak kan. Tengok hutang memang ada. Pertama, hutang dengan Allah kan. Jadi bila sebut hutang dengan Allah, dan apa hutang dengan Allah macam tadilah kan, katalah ada tinggal fidyah, ada puasa tinggal, dia ni tiap-tiap tahun kan ada jenazah tapi nazarnya tak ditunaikan, dia ni tiap-tiap tahun sibuk kan duk cakap okey aku nak bahagian korban, aku nak bahagian korban, bila dah sediakan bahagian korban dia tak ambil bahagian tu. Contoh itu dah sebut tu nazar kan. Jadi banyak hutang-hutang dengan Allah ni, zakat kan, haji dia belum pergi haji lagi kan. Jadi kena keluar tu badal haji dia berapa. Bila dah keluar, dah selesai hutang-hutang dengan Allah ni, kena cek pula hutang dengan manusia. Hutang manusia macam-macam lah. Hutang itu, hutang ini, macam-macam cerita, kena selesaikan. Tengok rupanya, hutang dia lagi banyak pada harta yang ditinggalkan. Memang nak buat macam mana? Bermakna ahli waris dia tak ada apa-apa lah. Kan? Dan dalam situasi begini, kalau ahli waris tu ambil duit tadi tu, dia tak selesaikan hutang si mati, pun masalah juga. Nafsu mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda, Nabi sebut. Seorang itu yang bila mana dia meninggal dunia, hutang yang tak selesai, jadi rohnya akan tergantung-gantung. Jadi maknanya duit yang diambil tadi digunakan untuk makan anak bini pun tak bersih, sebab ada hutang yang belum diselesaikan. Lepas tu roh orang yang meninggal tadi pun tak selesai juga. Ni kalau orang tak ada ilmu, kalau orang ahli waris tak ada ilmu, dia lagi lantaklah, abah lah, mak itu hutang dia kan. Itu hal dia. Aku ni kita nak makan apa? Dia jadi macam tu kan. Jadi dalam situasi macam ni, Islam ada cara dia, ada kaedah dia. Nak buat macam mana hutang ni kadang kita tak boleh lari. Contoh kan. Jadi siapa-siapa yang terasa dia dibebani oleh hutang, dia kena ada perancangan. Masih hidup mungkin dia kena ambil takaful.
Kan ikut kemampuan dia lah, katalah ada hutang 500,000. Kalau aku meninggal ni, aku punya APF pun tak cukup, tabung haji aku pun tak cukup, saving aku pun tak cukup. Takkan rumah nak kena jual pula, nanti anak-anak nak duduk kat mana? Takkanlah duit-duit aku ni nak gunakan untuk bayar hutangku, nanti anak-anak aku nak makan apa? Jadi dia kena ambil perancangan, dia kena ambil takaful. Takaful tu khusus untuk apa? Untuk lunaskan hutang dia. Jadi bila meninggal, takaful tadi keluar, dan penerima atau penama tadi ambil, dan bagi tahu kat dia, ini duit takaful ni untuk bayarkan hutang-hutang aja. Jadi yang lain ni tak ganggu dah, kan? Jadi bermakna kalau dalam situasi soalan yang kita punya sahabat yang bertanya tadi tu, memang tak boleh nak buat apa lah, kan? Jadi kalau ditanyakan mana nak lebih utamakan, hutang si mati ataupun ahli waris, memang hutang si mati lah. Sebab itu memang kaedah pembahagian, ada SOP dia, kan? Macam kita sekarang ni kan, norma baru ada SOP, COVID-19 ada SOP. Jadi begitu juga orang mati nak ada SOP dia. Tak boleh suka-suka, oh ahli waris pun main ambil harta, bagi-bagi ni kau satu, kau punya satu, aku punya satu, kau punya. Jangan. Selagi tak selesai urusan si mati, selagi itu harta tu tidak boleh diagihkan. Sebab apa? Sebab takut ada hak-hak tertentu, terutamanya hak orang yang berhutang, kan? Ada perbahasan kalau kita tengok ayat Quran pun ada sebut, kan? Dalam surah An-Nisa tu cerita tentang mana nak kena dahulukan, kan? Min ba'di wasiyatin yusa bi audain, antara wasiat dengan hutang mana nak dahulukan, ya? Jadi ulama sepakat mengatakan hutang dulu didahulukan. Jadi siapa yang nak berwasiat, nanti kalau aku mati 1/3 daripada harta aku, kau sedekah kat masjid sana, sedekah kat masjid sini, 1/3 tu ialah daripada harta yang bersih setelah dia tolak hutang. Jadi dia pun nak berwasiat pun kena fikir-fikirlah, kan? Kau punya hutang lagi banyak ataupun macam mana. Jadi jangan kita tinggalkan masalah kepada ahli waris. Ahli waris dah ada 5 dah. Ni macam mana ni? Nak makan, bapak aku banyak hutang. Tapi kalau tak makan, aku nak makan apa? Jadi ini antara perkara yang kita kena ambil pengajaran daripada kematian, kan? Sebab okey Ustaz. Contoh tadi kan macam yang meninggal tadi, dia ada tinggalkan harta lah, dan harta tu dibayar hutang-hutang dia. Dan bila bayar hutang, ada lagi hutang yang kena dibayar tapi harta dah habis. Jadi ahli waris ni dia perlu tolong bayarkan ke atau bagaimana? Okey, ada dua pendapat lah. Memang pendapat yang pertama, selagi itu hutang ibu kamu, ayah kamu, kan, anak kamu, adik-beradik kamu, orang terdekat kamu, memang itu hutang kamu jugalah, kena selesaikanlah, kan? Itu satu. Yang kedua, ikut kemampuan lah. Kalau dah mereka punya hutang pun dia orang tak mampu nak bayar, tiba-tiba dibeban dengan hutang yang baru, memang tak boleh nak buat apa lah, kan? Jadi dalam situasi macam ini, kan, sebenarnya bukan orang yang hidup tadi itu tertanggung, bahkan orang yang mati pun tak selesai lagi, ya? Sebab isunya kaedah tadilah Nabi ada sebut, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'na. Seorang itu yang bila mana meninggal dunia, selagi mana hutangnya tak selesai, selagi tu rohnya tak mana tergantung-gantung. So maknanya walaupun dia kata anak-anak aku kena selesaikanlah, memanglah, tapi ikut kemampuan dia orang lah, kan? Betul tak? Kalau dia kata oh tak boleh lah, kalau setakat nak kena puasa tu boleh tahan lagi, kan? Puasa tu tak kena bayar, betul tak, kan? Tapi bila nak kena cari satu jumlah nak kena keluarkan, aduh, kan? Anak pun dah macam-macam hutang zaman sekarang ni punya cerita. Jadi sebab tu yang nak mati tu nak mati tu pun dia kena beringat juga, janganlah membebani waris dengan hutang-hutang yang mungkin tadi itu yang orang tahu juga tiba-tiba tak tahu, kan? Tiba-tiba orang ni datang bawa buku 35 lah, berdiri bersusun apa semua. Tadi dah isytihar dah sebelum jenazah masuk dalam van jenazah tu, dah isytihar dah. Kalaulah si mati ni ada hutang dengan siapa-siapa, datanglah nanti menuntutlah dengan ahli waris, tengok balik daripada kubur bersusun beratur dah air pening kepala tu. Macam mana pula tu? Jadi ada kaedah dia pula. Nak bayar ke tak bayar hutang tadi tu sebenarnya ada kaedah dia, kan? Pertama tengok hitam putih, kan? Dah hitam putih dah, memang dicatatkan ini ayah kamu hutang dengan pak cik ni 30 tahun yang dulu, ada tulis dah ni, hitam putih dah. Jadi maknanya ketika itu ahli waris kena fikirlah, tak banyak pun 1,000, tapi ada hitam putih ni. Okey, mungkin dia kata okey pak cik bagi kami tempoh untuk selesaikan hutang. Katalah pak cik tadi datang daripada jauh, memang nak tuntut 1,000, hitam putih pula tak ada. Hitam putih tak ada, tapi memang ayah kamu hutang dengan pak cik dulu, lama dah 30 tahun yang dulu. Macam mana tu? Betul. Kalau betul lah pak cik ni kita orang tak bayar, dosa kita. Harta pula ada ditinggalkan. Jadi kaedah ni, kaedah fiqh mengatakan kena apa dia? Qasam, kena al-qasmu, dia kena bersumpah. Faham. Pak cik tadi kena bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi ayah kamu ada berhutang dengan pak cik 1,000. Jadi kita yang dengar ni macam mana? Ayah dah bersumpah, pak cik ni dah bersumpah dah, kan? Kita rasa macam tak best lah, suruh lebih sikit. Dia panggil taglizul qasam, maknanya suruh sumpah
padu sikit lah. Kasih sikit. padu sikit lah. Jadi pakcik pergi ambil uduk dulu, sembahyang taubat 2 rakaat, pegang Quran, bismillahirrahmanirrahim, wallahi wabillahi watallahi, ayah kamu ada hutang dengan pakcik 1,000. Pakcik tu buat dah. Pakcik kurang padu lah. Hari ni hari Jumaat pakcik, contoh kan, bukan hari ni Isnin, contoh kan. Kata hari ni hari Jumaat, nanti sebelum imam naik atas mimbar khutbah, boleh tak pakcik naik atas dulu, pakcik bersumpah atas tu. Tengok dia naik juga. Tengok dia buat kan. Orang pun terkejut, apa hal ni? Belum masuk waktu lagi, tengok pakcik tu dah naik dah. Dia pun sumpahlah, wallahi wabillahi watallahi, bapak imam ni dulu ada hutang dengan saya 1,000. Turun tu lepas main kata, pakcik apa saya sebut nama saya, malu lah kan. Tu kan. Tapi macam ni last pakcik, ni last. Kalau pakcik boleh buat ni, kita orang bayar. Kan, pakcik kena sponsor kita orang 5 beradik ni pergi umrah. Kan? Depan Kaabah pakcik bersumpah, balik kami bayar. Pakcik kata memang tak berbaloi lah. Kan? Aku nak kena sponsor hutang 1,000, aku kena sponsor seorang pergi umrah 5,000. Kan? Lepas tu balik baru dapat. So maknanya pun bukan senang. Jadi sebab itu hitam putih itu sangat penting. Kan? Itu antaranya supaya mudahlah harta yang tadi tu nak dibayarkan hutang pun mudah, kan? Waris pun nak membayar hutang pun senang, kan? Jadi siapa-siapa nak nuntut pun ada kaedah, ada mudah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Wajarkah ibu bapa memberikan terus sebahagian harta kepada anaknya tanpa pengetahuan anak yang lain? Apabila ibu bapa sudah meninggal, yang lain tidak mengetahui dan timbul pergolakan perkara tersebut, adakah anak yang lain boleh menuntut hak ke atas harta yang diberikannya itu kerana dianggap tidak sahih dan tidak adil? Benarkah yang di dalam kubur itu terseksa kerana perebutan harta? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan. Bening kepala Bening kepala Ustaz. Kan? Ni anak ramai pula kan. Anak ramai, harta banyak kan. Anak ramai tak ada harta kan. Ataupun anak harta banyak, anak pula tak ada kan. Bening-bening kepala. Memang cerita dia memang itulah kan. Allah letakkan satu perkara tu sebenarnya kenanya tempatnya dah kena dah, cuma terpulang pada kita lah kebijaksanaan masing-masing kan. Jadi sebenarnya dalam situasi apa yang ditanya tu kan, ayah mak kan bagi satu kan harta kepada seorang anak, katalah anak ada 5 kan, dia sayang dekat contoh yang tengah ke yang bungsu ke, nasib lah siapa-siapa yang disayang tu kan. Jadi mak ayah ni pun kadang fikir-fikir kata duit aku, harta aku, suka hati lah kan. Jadi sebenarnya di segi pemberian tadi itu adalah sah. Maknanya di segi undang-undang syariat pun sah. Dengan syarat budak tadi kena cukup umur lah. Kan? Ni mak bagi kamu tapi diam-diam je. Dia pergi pejabat tanah tukar nama ataupun pergi bank transfer duit dalam akaun tu. Kan? Settle lah. Maknanya di segi pemberian tadi itu adalah sah. Di segi hukum undang-undang dunia pun sah. Di segi undang-undangan agama pun sah. Kan? Macam tadi bilang cakap cukup umur lah. Kan? Dah. Ni dah kamu dah. Mak dah bagi dah transfer duit. So maknanya itu namanya hibah. Hibah maknanya dah hadiah lah. Dia dah hadiahkan, ibu ayah dah hadiahkan harta tadi itu kepada si anak. Mana kalau rumah tu geran tanah dah tukar geran rumah dah tukar nama. Kalau kereta tu pun kereta dah tukar nama. Kalau duit tu maknanya duit tu dah masuk akaun si anak. So maknanya sah. Pemberian tadi adalah sah dan dibenarkan. Kan? Saya punya harta. Kenapa pula saya nak tanya waris lain? Dan adik-adik lain setuju tak setuju? Memang kalau tanya semua tak setuju, betul tak kan? Dia orang akan setuju dengan syarat masing-masing dapatlah. Jadi dalam situasi macam ni, mak ayah pun kadang kena fikir panjang lah. Kan? Tak salah pun kalau dia bagi, okey, Along 50,000, 50,000, 50,000. Adik kamu saya bagi lebih sikit sebab adik kamu ni tak pandai lagi cari duit, contoh kan. Kamu semua dah kerja, dah pandai cari duit. Jadi mungkin kalau abang-abang fikir, tak ada masalah, masing-masing dapat, yang ni lebih sikit, tak ada isu. Yang masalahnya kalau ini seorang dapat, yang lain tak dapat. Jadi dia akan, tapi sebenarnya di segi pemberian tadi adalah sah. Undang-undang pun sah, agama pun sah. Kan? Cumanya kena buat betul-betul lah. Mak ayah tadi tu kalau buat, maknanya kalau nak bagi rumah tu, api tukar nama. Kena ada hitam putih tadi. Tukar nama. Maknanya tukar nama dah. Kalau duit tu nak transfer akaun, terus masuk dalam akaun. Jadi bila mak ayah tadi meninggal, rumah tadi tu memang dah tukar nama anak. Ataupun duit tadi tu dah transfer dekat akaun tu, so tak ada isu lah. Sebab memang mak ayah telah berikan kepada si A tadi tu, si B tadi tu semasa hidup. Itu namanya hibah. Jadi dia orang protes, dia orang tak setuju. Protes. Sila protes, tak salah, tak jadi masalah. Bolehlah pergi mahkamah. Tengoklah hujah tu pun kuat dekat tak kuat. Katalah si anak yang dapat tadi tu rupanya dia bodek. Masih hidup dulu dia bodek. Memang kaki bodek, memang baik punya bodek lah apa semua kan. Mak ayah pun cair lah apa semua bla. Ada unsur-unsur tu pula contoh. Jadi mungkin panjang pula ceritanya. Kan? Jadi ataupun katalah
berlaku perubahan nama, tukar nama tadi tu dikala ibu ayah sedang sakit lah apa semua kan. Masa tu berlaku lah macam-macam cerita. Lepas tu yang boleh tukar nama ni pula dulu sebenarnya dia ni pinjam je rumah tu nak buat bisnes lah apa semua kan. Jadi letak nama dia dulu, tengok-tengok dia pun ambil terus. Jadi kalau ada hujah-hujah tadi tu yang mengatakan ada sesuatu yang tak betul, boleh fight. Boleh fight ke mahkamah. Dan tengoklah macam mana, walaupun benda tu dah tukar nama ke apa semua, sebab bukti-bukti itu penting. Jadi dalam situasi macam ini sebenarnya kebijaksanaan. Ibu ayah ni pun nak kena ada kebijaksanaan. Tapi lah macam mana kan, kita cerita macam-macam pun, kalau dia nak bagi juga. Betul tak kan? Kalau dia tak nak bagi, ada ramai juga datang kata, "Ustaz, boleh tak saya Ustaz, harta-harta saya ni saya tak nak bagi 1 sen pun dekat anak-anak saya. Jadi saya nak buat wasiat, saya haramkan 1 sen daripada harta saya ni pergi kepada anak-anak saya." Saya kata, "Kenapa macam tu pula?" Kan? Memang saya tak nak. Kalau tak nak, boleh. Kan? Kata memang katalah anak ni memang seorang pun dia tak nak bagi. Boleh lah, tapi makcik tu kena, makcik sekarang ni duit yang makcik banyak-banyak ni, makcik kena bagi terus pada orang lah. Betul. Kena hibah terus lah. Bagi orang tu, bagi orang ni, dah tak ada dah. Maknanya meninggal, memang dah tak ada dah. Harta nama makcik tu tak ada dah. Semua dah ada nama orang. Yang tu tak apalah. Kan? Masa hidup makcik dah bagi kat orang. Kan? Jadi dia orang anak-anak tak dapat, itu dah cerita lain dah. Kan? Kalau dia orang tak puas hati, dia orang boleh fight ke mahkamah. Tapi kalau atas dasar suka-suka tak nak bagi dan tak buat apa-apa pun, tulis wasiat je, saya mengharamkan ahli waris saya mengambil 1 sen pun daripada harta saya. Segi hukumnya wasiat tu pun tak boleh pakai, dan wasiat tadi hukumnya haram. Sebab haram kan? Tidak boleh kita tulis wasiat kan, mengharamkan bahagian. Sedangkan kalau ikut hukumnya makcik tak tulis wasiat pun, kalau makcik meninggal harta tu pergi kat waris. Ikut faraid. Kan? Jadi ada kaedah, katalah anak tu tidak bertanggungjawab ke macam mana ke kan, apa buat jenayah ke, buat hal ke apa semua kan, kita malu ke apa semua, ada kaedah dia, makcik boleh wakafkan harta. Wakafkan harta kan? Sebab kalau mungkin kalau makcik meninggal, pakcik meninggal, harta tadi itu digunakan oleh anak, anak pula safih yang tidak tahu, tidak boleh, dia akan boros apa semua, walaupun dia ahli waris memang berhak dapat, tapi mandangan tadi itu, apa kebajikan aku dapat, baik wakaf. Baik Ustaz. Ustaz, soalan daripada Terengganu Ustaz. Kita ada seorang pemanggil dari Kuala Terengganu. Assalamualaikum. Sila. Siapa di sana? Halo, Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Puan Hamzah binti Yusuf daripada Kuala Terengganu lah. Kuala Terengganu ya. Silakan Puan Hafsah. Ya, saya ingin bertanya mengenai pewarisan harta pusaka. Saya ada harta yang daripada ibu saya lah. Itu bukan harta sebesyariah. Itu adalah harta keturunan nenek moyang lah. Jadi ibu saya telah berkahwin dengan suami baru. Saya ada 4 beradik dengan suami yang pertama. Jadi bila ibu saya meninggal, harta tu telah diuruskan oleh bapa tiri saya. Jadi bapa tiri saya tidak senaraikan 2 adik-beradik saya dalam harta ibu saya. Jadi sekarang ibu saya, bapa tiri saya pun dah meninggal. Jadi adik-beradik saya ni memang dia tak boleh menerima atas alasan bapa tiri yang uruskan harta pusaka. Alasan dia anak 2 beradik ni tidak dipelihara oleh ibu saya. Tanah ni pun telah dijual dan tidak dikongsi pada 2 beradik ni. Macam mana hasil hak daripada 2 beradik tu dimakan oleh adik-beradik tersebut? Baik. Itu saja? Ya, itu saja Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Hamzah dari Kuala Terengganu ya. Alhamdulillah, nampak keliru di situ Ustaz. Tapi apa pun Ustaz, kita nak dengar jawapan dari Ustaz selepas berehat nanti. Kita berehat seketika, insya-Allah kembali selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang topik ibadat, iaitu pewarisan harta dengan Ustaz Ahmad Ghazali Ibrahim. Jadi kepada anda yang ingin bertanyakan soalan tentang tajuk kita pada pagi ini, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang pewarisan harta. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada soalan yang diajukan oleh Puan Hafsah. Mungkin Ustaz boleh sambung. Okey, kalau kita lihat dia punya cerita sikit kronologi pasal harta yang ditinggalkan ni, maknanya betul lah harta turun temurun, mungkin datuk, nenek ke macam mana turun kepada mak tadi itulah kan. Mak kan, maknya kepada Puan Hafsah punya mak tadi kan isu kat sini pula kan. Jadi kalau ikutkan harta tu memang harta mak, harta mak. Jadi bila harta mak ni kan dia turun daripada atas, dan apa yang dia punya segi pembahagian dia sebenarnya bila mak tadi meninggal, dan suami baru memang ada bahagian 1/4 daripada jumlah harta tersebut kan, dan selebihnya pergi kepada anak mak tadilah kan. Kalau adik-beradik tu ada satu bapa satu mak, satu bapa lain mak, satu bapa kan, lain satu anak satu mak lain bapa. Jadi dia keutamaan dia kepada satu bapa satu mak dulu, kemudian barulah satu mak lain bapa kan. Dia macam tu, dia kena tengok kan. Kalau adik-beradik tu ada macam-macam jenis lah tadi kan. Jadi maknanya bila harta tadi tu bahaginya kepada ayah, kepada suami bagi tadi tu 1/4, so 3/4 lagi turun kepada anak-anak, satu mak satu bapa, satu mak lain bapa atau antara dia kan. Kena tengok kan. Dan di situ suami tidak boleh menuntut harta sepencarian. Suami tidak boleh menuntut harta sepencarian daripada harta tadi tu, sebab harta tu bukan harta yang diusahakan oleh si mak tadi tu, si arwah. Harta tu adalah harta yang turun kan. Jadi dia tak boleh claim kan. Cumanya sekarang ni mungkin tidak berlaku seperti mana yang saya sebut tadi tu kan. Ayah tiri tu diuruskan harta tersebut, jadi memang dia selaku suami dia berhaklah ngurus ya. Sebagai pentadbir ke, sebenarnya bukan dia saja, kalau anak pun boleh urus juga, tak ada masalah kan. Sebab kat sini tidak ada satu hukum ketentuan kan. Kalau yang meninggal tu isteri dan suami je yang wajib, tidak. Selagi ada waris-waris yang boleh urus, boleh, tak ada masalah. Begitu juga ibu ayah kan. Tak semesti anak sulung, mungkin anak yang pertengahan, anak yang tengoklah siapa yang available lah kan. Tak ada kuasa veto dekat sini sebenarnya kan. So maknanya apa yang dah berlaku sekarang ni kan, bila meninggal tengok-tengok ayah tiri dah uruskan dah kan. Tanah tadi tu dah urus, dah jual kan. Sepatutnya ayah tiri tu hanya berhak dapat 1/4 saja kan. Kita katalah contoh kalau kan apa harta tadi terjual 400,000, jadi bila sebut 1/4 maknanya 100,000 untuk si ayah tiri tadi tu. 300,000 lagi sepatutnya turun kepada anak yang betul-betul darah daging kepada si mak tadi tu kan. Tapi katalah sekarang ni tidak berlaku macam tu, anak-anak yang betul ni tak dapat, 2 orang anak duit tadi tu pergi kepada anak tiri yang sana. Memang tak wajarlah. Jadi dalam situasi ni memang apa yang telah dilakukan oleh si ayah tiri ni, ayah tiri pula dah meninggal lah kan. Ayah tiri dah meninggal, lepas tu harta tu pula dah turun kepada orang yang tak sepatutnya dapat. Jadi memang Allah dah sebut dalam Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, bukan ini Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kan. Jadi wahai sekalian orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sama kamu dengan cara yang batil. Jadi apa yang telah dilakukan oleh si ayah tiri tadi itu sesungguhnya dia telah mengambil harta dengan cara yang batil kan. Dia dah ambil harta tadi tu kan, walaupun kononnya diurus lah apa semua, tapi tidak diserahkan kepada ahli yang betul. So dia dah berdosa dekat situ. Dia makan pula, bila sebut makan tu maknanya yang dimakan tu memang bara-bara api neraka kan, harta yang haram kan. Dah jadi pula daging, darah daging apa semua kan. Jadi situasi dia memang berdosa. Si ayah tiri tadi berdosa. Lepas tu anak-anak tiri itu kalau dia ambil harta tadi tu dalam keadaan dia sedar tahu, dia pun berdosa jugalah. Dia kata dah abah bagi, ayah bagi, kita ambil je tak boleh kan? Sebab kalau dah tahu benda tu bukan hak kita, kenapa kita nak ambil? Jadi untuk Puan Hafsah ni sebenarnya, kalau ahli waris tadi tu masih ada dan rasa perlu buat sesuatu, dia boleh bawa benda ni ke mahkamah kan. Memang kena cari peguam lah kan. Duduk bincang betul-betul, okay, nanti peguam akan tulis apa semua kan. Apa benda pun kan, walaupun dah lama 10 tahun ke 20 tahun ke kan, tapi selagi kita ada bukti
yang jelas, yang nyata boleh bawa ke mahkamah kan. Mungkin satunya bukan kita nak gaduh-gaduh kan. Ada sebab tu kadang bila kita cerita pasal mahkamah, apalah tak naklah gaduh-gaduh, habis tu mahkamah nak buat apa? Betul tak kan? Hakim-hakim peguam tu nak buat apa? Dan memang kerja dia macam tu kan, untuk menegakkan kebenaran ke dan sebagainya kan. Bukan gaduh-gaduh nak kena kan, sebab kadang masyarakat kita jahil, perlu diajar. Betul kan. Jadi kena buat sesuatu. Kalau rasa-rasa perlu, buat. Kalau rasa-rasa okey, kita tak nak gaduh-gaduh ke mahkamah, kita nak buat bincanglah. Jadi mungkin ahli waris yang sedia ada, dia kena keluarlah, kena bayarlah. Sebab ialah benda ni dah dimakan oleh ayah dia, ayah pula pergi dalam bentuk yang tak betul, katalah benda tu dah jadi berniaga, kena bayar tu. Kena ambil satu persetujuan, satu jumlah. Okey, sebenarnya kami dah hutang sekian ratus ribu, bayar. Lepas tu kalau benda tu dah jadi berniaga, dah jadi tanah, dah jadi apa, mungkin kalau cerita pasal duit tu disimpan dekat bank, ada dia punya keuntungan, mungkin kalau kena berilah. Sebab ini antara perkara yang kena selesaikan sementara tengah hidup. Ada satu kes contoh di Malaysia ni, dan pernah satu ketika saya menghadiri satu seminar. Saya pergi seminar tu pun tahun seminar pasal pusaka lah ni. Saya walaupun nampak macam bagus ni pun saya pun mengaji lagi kan. Bukan kita ni automatik pandai tak. Kita pergi tengok seminar, tengok macam mana kan. Jadi profesor yang present Kertas Kerja tu, dia memang salah seorang pakar di Malaysia ni, pakar faraid di Malaysia ni. Dia dijemput oleh Mahkamah Tinggi Melaka kalau tak silap, nak selesaikan harta pusaka. Tahun bila? 1819. Subhanallah. Orang yang mati tu, yang harta tu dibicarakan dalam mahkamah tu, dan dia meninggal tahun 1819. Lama betul Ustaz. Dibicarakan tahun 2003. Allah. Bayangkan bila duduk kat mahkamah tu, orang duduk hujah mati tahun ini, tahun zaman Hang Tuah lah apa semua kan. Sampai dia kata, aku ni duduk zaman berapa sekarang ni? Bayangkan. Tapi akhirnya orang yang bawa pergi mahkamah tu menang. Allah. Dan orang yang ambil harta tadi tu kena bayar balik ganti rugi kepada orang yang menuntut tadi tu, 100 juta. Jadi bermakna sebenarnya dalam situasi macam ni, niat kita lah untuk kebaikan, bukan kita nak suka-suka malukan orang, aibkan orang kan. Tapi ialah kalau kita tak buat sesuatu, orang akan tindas kita, sedangkan agama ada jalan keluar dia. Dan kalau orang ni sedar sendiri, alhamdulillah lah, datang minta maaf bagi pihak ayah dan sebagainya, lepas tu kena ada satu azam untuk kembalikan harta tersebut, insya-Allah lah selesai. Jadi Puan Hafsah, kalau rasa-rasa perlu buatlah carilah dengan cara yang terbaik. Apapun pengurus harta tu kena amanah Ustaz. Ya, betul. Baik Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, saya Ismail Muslimulo. Okey, soalan saya nak tanya Ustaz begini, ada dua soalan ringkas. Okey, yang pertama, adakah pewaris harta perlu dilakukan sebelum atau selepas ibu wafat atau waris meninggal dunia? Ataupun bagaimana cara yang lebih afdal? Okey. Yang kedua, bolehkah pewaris harta diberi kepada cucu yang dijaga sejak daripada kecil seperti anak yang lain? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail dari Sungai Buloh. Ada dua soalan yang diajukan tentang sebelum perlu sebelum atau selepas meninggal. Silakan. Okey, dia macam inilah, dia ada kaedah-kaedah dia. Ada SOP dia lah, senang cerita dia. Kalau memang dah sekarang SOP bahasa SOP kita main SOP je. Katalah memang ayah kita dah meninggal lah. Dah meninggal dan ayah kita masih hidup dulu, dia tak buat apa-apa, dia tak cakap apa-apa, dia berwasiat ke, dia pesan ke, semua tak ada. Dah tak tahu meninggal lah. Ada tanah, ada rumah, ada apa. Jadi ahli waris ni kena duduk bincang. Terus kena bincang lah. Lagi cepat lagi bagus, lagi cepat lagi. Sebab kalau kita makan masa, habis nanti. Rumah dah bocor sana, rumah dah bocor sini, tengok tanah tu tak tahu naik semak lah apa semua kan. Tiba-tiba kena langgar, jadi highway, bayar pampasan, diam aja, dah bergaduh susah dah kan. Jadi lagi cepat lagi bagus. Sebab ini memang tuntutan dalam agama. Jadi bincanglah macam mana nak buat, lantik satu pentadbir ni yang pergi urus turun naik ke, kata kalau perlu nak pakai peguam, sila bincang. Yang penting harta si mati diuruskan dengan cara yang bagus, betul. Lepas tu masing-masing yang berhak dapat had. Ikut faraid ke macam mana, sila. So maknanya step pertama, kalau ayah kita dah meninggal dan ayah kita tak buat apa-apa, kita ahli waris ni kena terus berbincang dan berpakat macam mana nak uruskan harta si ayah tadi tu. Kalau kita kata okey, kita setuju semua sebab mak hidup lagi, semua harta-harta ni kita bagi kepada mak dulu sebagai pemegang. Jangan tukar nama mak semua. Rumah nama mak, tanah nama mak, jangan. So maknanya
letak nama tu sebagai pentadbir siapa, adik-beradik sebagai pentadbir, tapi katalah ini duit sewa. Duit sewa ni bagi kat mak sebagai belanja mak kan. Lepas tu rumah tadi tu, rumah pusaka tu kan, letak satu nama pentadbir, mak duduk kat situ. Tak ada masalah kan. Sebab kalau kita tukar semua nama mak, tukar, tengok-tengok ada orang berkenan dengan mak kita. Allah. Kan? Contoh kan. Kan? Tengok-tengok berkenan pula. Dah bila berkenan suami baru, kan, itu semua harta dah nama harta bini dia. Tengok-tengok meninggallah mak kita tu. Seronok sangat sebab kahwin dengan imam tadi tu kan. Meninggal. Sebab pusaka ni dia walaupun sah je, dan aku timur nikahkan dia, bila sebut sah tu makna saksi kata sah tu, meninggal salah satu suami ataupun isteri tu, yang satu tu berhak dapat dia punya pewarisan. Walaupun tak berdukhul. Tu cerita. Dia pusaka lain. Jadi katalah seronok sangat mak kita nikah dengan imam ni. Meninggal dunia mak kita. Kan? So bila meninggal dunia tu, katalah harta tadi tu kalau dinilaikan kata 1 juta. Kan? Suami baru tu dapat 1/4. Pencen imam kan? Pencen yang imam. Besar tu kan jadi imam contoh kan. Jadi ini pun antara kaedah-kaedah kena ni. Katalah mak hidup lagi, tak apa berilah semua harta-harta tadi tu. So anak-anak pun tak payah gaduh nak bagi duit poket tiap-tiap bulan, sebab duit sewa pergi kat mak, duit sawit pergi kat mak, okeylah, kayalah mak kita contoh kan. Tapi sebenarnya bahagian daripada duit yang mak dapat tu masing-masing masih ada bahagian. Kan? Masa bila nak ambil? Bila nanti mak dah meninggal pula. Jadi bila mak dah meninggal, bahagian tadi barulah pergi kepada bahagian masing-masing kan. Jadi bila kaedah pertama, bila ayah kita dah meninggal dunia, tak ada buat apa-apa kan, kaedah pembahagian faraid ke wasiat ke hibah, so maknanya ahli waris kena terus sepakat. Kalau ayah kita hidup lagi ataupun kita ni hidup lagi, apa yang perlu kita buat? Kita kena lantik pentadbir. Kan? Contoh macam saya lantiklah isteri saya kan. Okey. Apa-apa jadi dekat abang meninggal, so kamu uruskan harta ni elok-elok. Ni rumah, ni tanah, ni kereta, ni duit dalam bank, ni anak kita lelaki, anak perempuan, katalah ada ibu ayah lagi, jangan lupa ni bahagian masing-masing. So maknanya kita telah mengamanahkan seorang pentadbir. Kan? So jangan cakap je, kalau boleh tulis. Itu namanya surat wasiat takbir pusaka. Kan? Kita lantik dia jadi pentadbir. Lepas tu dokumen tu kena lengkap. Dokumen saya, kan? Dokumen ahli-ahli waris. So maknanya semua dah ada kat sini. Jangan kita kalau abang meninggal kamu urus. Kan? Tengok hitam putih pun tak ada, dokumen pun tak ada dah. Suami aku ni main cakap je mana. So tak lengkap tu makna kena. Kan? Jadi bermakna dia dah tahu dah. Kan? Kalau apa-apa jadi kat suami dia, kan, isteri dah standby dah untuk buat pengurusan. Kan? Katalah anak pula semua dah besar-besar. Kan? So maknanya kita boleh pesan, kan, Along apa-apa nanti kamu tolong mak. Kan? Itu pun dah satu amanah tu. Kan? Jangan kamu biarkan mak kamu tengah-tengah seorang-seorang je. Kan? Duit nak tapi tak nak tolong. Contoh. So maknanya backup. Kan? Jadi maknanya kalau suami isteri meninggal serentak pula, meninggal naik kereta aksiden kan. So maknanya anak sulung tadi tu dah standby dah untuk jadi pentadbir. Kan? Jadi maknanya untuk kita yang masih hidup ni, kan, wajarlah kita melantik pentadbir. Kan? Pentadbir masih hidup, caranya untuk mudahkan pengurusan harta pusaka. Kan? Lepas tu katalah kita fikir-fikir kata aku nak bagi siap-siaplah dulu masih hidup. Kan? Boleh buat hibah. Kita anak lelaki ada 3, anak perempuan ada 3. Kalau ikut segi hukum faraid, maknanya kalau kita tak buat hibah, meninggal, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Kan? Jadi sekarang ni saya nak bagi sama rata. Kan? Lelaki ada 3, perempuan ada 3, rumah ada 3 je. Contoh. Jadi kita boleh pair kan. Dan lelaki ni dengan perempuan ni kamu kongsi berdua. Lelaki ni dengan perempuan ni kamu kongsi 2. Yang maksud maknanya kita buat hibah. Dan sama ada kita tukar nama dekat geran rumah tadi tu, ataupun kita boleh buat dokumen hibah, kita pergi mahkamah, kita ambil kan perintah mahkamah pemula juga. So maknanya bila kita meninggal dah ada bahagian masing-masing. Baik Ustaz. Tadi ada juga soalan yang kedua ditanya tentang cucu, tapi kita nak dengar penjelasan dari Ustaz selepas berehat nanti. Boleh. Kita berehat seketika, insya-Allah kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga besar Tahniah Ustaz kerana masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Baiklah, kita dengarkan penjelasan dari Ustaz tentang mewariskan harta kepada cucunya, Ustaz. Silakan. Ya. Jadi macam situasi tadi tu yang ditanya tu, macam mana boleh ke kan, ada macam mana cara nak bagi cucu ataupun boleh ke bagi cucu kan. Jadi sebenarnya kalau kita masih hidup sekarang ni, masih hidup kan, kita nak katalah anak masih ada lagi ni kan, dan kita ada cucu-cucu tertentu yang kita sayang ke tak benda tu tak salah pun kan. Nabi pun sayang pada cucu dia kan. So maknanya kalau kita nak bagi boleh kan, sama ada kita boleh bagi hibah kan untuk cucu tadi tu, ataupun kita boleh bagi secara wasiat kan, 1/3 daripada harta aku wasiatkan untuk cucu aku nama sipulan-sipulan, ataupun untuk kan sekolah cucu aku nanti nama sipulan-sipulan, sama ada duit ke jumlah ke ataupun untuk biaya dia belajar ke, contohlah kan. So boleh sebenarnya kan. Jadi yang bagusnya si atuk tadi tu dia jangan cakap saja kan. Jangan cakap dekat isteri dia saja, dekat nenek tadi tu kan. Ni cucu kita seorang ni, aku sayang kat dia, dia punya 5,000, dia punya 10,000 kan. Jangan cakap saja, kalau boleh bertulis kan, lagi bagus kan? Sebab kalau bercakap tak ada tulis, tak ada saksi, nanti susah kan. Tapi kalau ikut hukum dia, si nenek tu memang kena laksanakan, sebab itu antara wasiat yang bentuknya pertama wasiat amal jariah kan. Duit tadi tu mungkin untuk cucu tu berbelajar, pergi Mesir ke mana, macam ni pergi Jordan ke contoh, so untuk dia amal jariah dia lah kan. Jadi si nenek tu kena keluarkan. Cumanya macam tadilah, bila nanti datuk meninggal, nenek nak keluarkan, banyak tanya pula anak-anak ni kan. Kalau ikutkan dah itu cerita dia, takkan tak percaya dekat mak kan. Tapi kalau tiba-tiba ada pertikaian, si nenek tu tak pasal-pasal kena wallahi wabillahi watallahi lah. Kena kosmo jugalah, kena bersumpah. Jadi bila dah ada saksi ataupun ada dokumen hitam putih, senang, tidak ada pertikaian. Ataupun kalau bercakap depan anak-anak semua, depan mak, dia kata ni cucu aku seorang ni, aku wasiat untuk dia sekian. Jadi semua orang dengar, semua orang memang masa tu ada. So lagilah kena laksana. Jadi kalau bila meninggallah si atuk tadi tu, si nenek dengan anak-anak yang ramai ni sepakat tak nak laksanakan wasiat si atuk tadi tu untuk bagi pada duit tadi kepada si cucu, memang berdosa lah kan. Memang berdosa lah. Dan katalah benda tu pula kan, wasiat tadi tu kan, cucu tadi tu besar kan, dia dapat benda tu bukti, dia boleh nuntut lagi sebenarnya kan. Memang cerita dia panjang kan. Jadi dalam situasi macam ini, yang terbaik untuk atuk tadi tu beri kepada cucu, dua caralah, sama ada dia boleh beri kepada bentuk hibah ataupun dia boleh beri dalam bentuk wasiat kan. Dan jangan bercakap saja, bertulislah kan, supaya ada pentadbiran yang akan teruskan pengagihan tadi dengan cara yang terbaik kan. Dan dalam satu kes, contoh antaranya di negeri Mesir. Negeri Mesir dia guna kaedah wasiat wajibah. Wasiat wajibah tu maknanya, katalah atuk ni dia ada ramai anak kan, katalah salah satu, katalah yang ni perempuan, ada satu anak laki ni ada cucu laki kan. Tengok anak laki ni meninggal dulu sebelum cucu. Jadi kalau ikutkan segi hukum faraid, cucu tadi tak dapat lah kan? Sebab terhijab dengan pakcik makcik yang ada. Tapi oleh kerana atuk tadi sayang kan, ialah lebih-lebih lagi katalah cucu tu dah besar pula, contoh cucu tu dah besar, cucu tu yang ngurus datuk tadi tu. Jadi sampai negeri Mesir punya kaedah, dia meletakkan satu kaedah namanya wasiatul wasiah wajibah. Makna si atuk ni kalau ikutkan memang wajib berwasiat beri harta kepada si cucu tadi tu, sebab si cucu itulah yang membantu dia, yang mengurus dan sebagainya kan. Jadi ini lebihnya pengurusan harta sebelum meninggal ataupun selepas meninggal. Sebab kalau dah meninggal, memang ahli waris kena sepakat macam mana nak uruskan yang terbaik. Kalau masih hidup, dia boleh buat. Ini boleh. Untuk dia hibah, untuk dia wasiat. Okey, yang ni transfer nama, yang ni pindah milik dan sebagainya, mudah kan. Jadi bila meninggal, tak adalah urusan yang macam-macam tadi tu. Sebab masih hidup telah diberikan kepada kan, orang-orang tertentu, dan nama-nama pun telah diubah, jadi mudahlah. Ya, baik Ustaz. Tadi ada sebut tentang hibah. Ada satu soalan yang kita boleh kaitkan dengan hibah ini. Soalan dari sahabat kita di Facebook, Rahiza. Assalamualaikum Ustaz, da'i semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Dan semua sahabat-sahabat, semoga dalam rahmat dan redha Allah. Amin. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz dan da'i. Selepas kematian, apakah waris terdekat seperti adik-beradik lelaki boleh menuntut semula harta dan barang yang telah dihibahkan? Terima kasih. Kak Zah, Cenor, Pahang. Terima kasih Kak Zah dari Pahang yang sudi bertanya. Jadi segi hibah ni sebenarnya hadiah. Bila kita terjemahkan hibah ni apa dia? Hibah adalah hadiah. Ayah kan, contoh
kan, ataupun mak hadiahkan satu harta ke duit ke rumah ke kereta ke apa kepada anak dia, kan. Jadi kalau anak tu dah besar dia boleh terus pindah milik nama. Kalau anak tu bawah umur dia boleh buat hibah amanah, kan. Katalah nanti bila anak ni dah cukup umur boleh ambil rumah tersebut, boleh ambil kereta tersebut, boleh ambil duit tersebut, kan. Jadi hibah ni bila telah dipindah milik, so memang segi undang-undang dunia sah legal, kan. Lepas tu segi hukum syariat pun sah jugalah, kan. Jadi bila dah sah, kan, meninggal dunia lah si pemberi tadi tu, kan. Katalah yang meninggal tadi tu abang. So dia ramai adik-beradik lelaki ni, kan. Kebetulan yang menerima tadi tu anak saudara lah, anak saudara pada pakcik-pakcik ramai-ramai ni perempuan. Sebab kalau ikut segi hukum faraid, meninggal dunia si abang ni, katalah abang ni tak buat hibah, kan? Abang ni tak berwasiat contoh, bila meninggal dunia hartanya di pusaka. Bila pusaka tolak bahagian isteri, katalah 1/8, anak perempuan kalau seorang 1/2, kalau 2 orang perempuan 2/3. So akan ada lebih asobah tu pergi kepada adik-beradik si mati, kan. Sama ada adik-beradik mak ataupun adik-beradik ayah tadi tu, kan. Jadi itu ikut segi hukum faraidnya, kan. Tiba-tiba masih hidup si ayah tadi tu, si ibu tadi tu, kan, abang kepada adik-beradik yang ramai-ramai ni tadi tu ataupun kakak telah hibahkan harta tadi tu kepada anak perempuan dia seorang, kan. Sebab dia tahu nanti pengurusan susah dengan pakcik-pakcik, jadi dihibah. Bila hibah tu maknanya segi undang-undang tu betul telah pindah milik, segi agama pun sah. Segi agama pun sah. Kalau pun tak pindah milik, perintah mahkamah tu dah ada, kan. Sebab kadang bila nak pindah-pindah milik ni ada kos-kos tertentu, kan. Nak buat itu, nak buat ni susah lah apa semua. Lepas tu mungkin rumah tadi tu masih dalam pembiayaan bank apa semua, kan. So apa yang diorang dah buat dokumen hibah, pergi ke mahkamah pula ada endorse, dah ada perintah mahkamah, rumah ni telah dihibahkan kepada anak nama sekian. So maknanya bila pemilik harta tadi meninggal, anak tadi boleh buat dokumen tadi tu untuk buat urusan pindah milik nama. Semua legal lah, memang urusan undang-undangnya sah, segi agamanya pun sah. Tiba-tiba boleh meninggal, adik-beradik tak puas hati nak nuntut. Dia apa pun mahkamah apa pun boleh pergi, tak ada masalah, kan. Cumanya macam tadilah, tengoklah kuat tak kuat, kan. Jadi kalau apa yang telah dibuat si mati tadi itu memang undang-undangnya betul kuat, jadi kau buat macam mana pun kalau tak dapat tak dapatlah, kan. Hati anak dia. Sebab dah memang telah dihibahkan semasa hidup, kan. Kecuali mungkin ada kaedah-kaedah tertentu, mungkin nampak on paper tu macam betul, nampak macam clear tapi rupanya tak clear. Contoh ada kaedah-kaedah guna kaedah konvensional, disebut trust deed, kan. Masih hidup diisi satu form, kan. Kononnya si pemberi telah berikan harta ni tersebut kepada penerima, tapi form je masih borang lagi, belum ada dokumen pengesahan penerimaan dan sebagainya. So mungkin adalah macam-macam isu kalau kita tengok. Jadi sebab itu mana-mana ibu ayah ni kalau nak menghibahkan harta kepada anak, kan, kena buat betul-betul lah supaya jangan timbul fitnah kemudian hari, kan. Lepas tu kalau memang dah cukup syarat si penerima tu, apa salahnya ditukar pun, kan. Boleh tukar nama rumah tadi kepada anak. Lepas tu kita caveat lah supaya anak tu tak boleh jual apa semua, kan. Mungkin separuh mak ayah risau tadi tu, aku dah tukar nama kepada anak pergi pandai-pandai jual. Caveat, maknanya caveat tu blok, maknanya anak tu tak boleh jual. Contoh, kan. Jadi nanti bila meninggal ambil lah terus, senang. Maknanya Ustaz, apa pun nak hibah ke nak wasiat kena ada hitam putih. Paling selamat. Baik Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Ghazali Ibrahim. Saya Umar bin Abdul Majid dari Delta Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Ya, baik, alhamdulillah. Dai dan Ustaz sihat, ya? Alhamdulillah sihat. Ya, soalan saya begini, Ustaz. Bagaimana Ustaz dah menjelaskan tadi, ke awal tadi saya dengar mengatakan hukum faraid ini, dan sekiranya dalam pewarisan harta, pembahagian harta pusaka ini, hukum faraid ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Persoalan saya begini, Ustaz. Kadang-kadang dalam keluarga itu, okey, dia ada 8 orang yang setuju, orang dah setuju dengan cara pembahagian sama rata, tapi seorang yang keras kepala ini, Ustaz, dan dia tetap mengatakan bahawa hukum Islam itu perlu kita ikut. Dan sekiranya apa yang dikatakan sebagai dia berkeras katakan hukum Islam itu mesti ditegakkan. Jadi soalannya, apakah boleh kita mengenepikan hukum faraid, hukum Islam ini, kerana apa yang dikatakan ada setengah segelintir mengatakan tak apa, boleh kalau kita dah sepakat. Tapi bolehkah kita mengenepikan hukum Islam ini kerana seorang itu dia. Yang lain okey setuju, yang satu tu tak nak, dia mengikut cara hukum Islam juga. Apakah boleh dibenarkan ke dalam Islam kita mengenepikan kerana seorang itu yang tak bersetuju ni, Ustaz? Itu saja. Senyum
dan Pak Gigi ada rezeki kita jumpa lagi. Terus saya senyum ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar saja senyum, saya senyum terus. Betul je. Dia boleh berpantun juga. Terima kasih Tuan Omar dari Pekan Bahang. Betul juga Ustaz, hari ini kalau adik-adik ramai 8 tadi 8, 7 okey, 1 tak okey. Macam mana Ustaz? Dia mudah je kan. Katalah memang sekarang ni 8 adik-beradik ni kan, 7 dah setuju bagi sama rata. Sebab sama rata tu maknanya perempuan lelaki akan dapatlah makna satu. Mungkin pada asalnya kalau ikutkan lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi kalau lelaki tu ada 4, perempuan ada 4, 2, 1, 1 kan. Tapi sekarang ni oleh kerana dah setuju semua, so akan dapat 1. Tiba-tiba ada seorang ni dia tak setuju sama rata. Dia nak bahagia, dia nak ikut faraid. So cara dia mudah je. Kira balik semua, kira berapa bahagian yang tak setuju itu berapa bahagian dia ikut faraid. Keluarkanlah. Keluarkan ikut faraid. Dah keluarkan ikut faraid, jadi yang baki tadi tu bagi balik sama rata. Yang untuk 7 orang tadi. 7 orang tadi tu bagi balik. So boleh sebenarnya, tak ada masalah kan. Cuma benda ni kita jangan berbalah lah kan. Yang seorang tadi korang berdosa sebab korang tak bagi benda ni ikut faraid. Faraid tu wajib kan. Jadi pada dasarnya faraid itu satu kaedah pembahagian. Jadi kalau memang tak ada punca lain apa semua, boleh terus faraid pun boleh kan? Sebab pada dasarnya harus kan, kaedah awal dia harus. Macam tadilah, kadang dia bukan isu mudah-mudah. Ramai orang hari ni pun bila ikut bagi ikut faraid, dia lupa tadi tu hutang si mati tak diselesaikan, hutang dengan Allah tak diselesaikan, hutang dengan manusia tak diselesaikan. Dia tahu faraid je. Akhirnya bila dia makan bahagian faraid tu pun kan, benda tak selesai, tak bersih juga kan? Jadi sebenarnya kalau kita faham dekat situasi ni, ikut dia punya turutan kan? Bila dah selesai satu dan kita yang dapat bahagian faraid ni, apa sebenarnya ini satu tanggungjawab amanah kan? Alhamdulillah memang betul lah mak ayah meninggal, harta tu untuk anak-anak, tapi bukan kosong kan? Kalau katalah ayah kita ni orang yang baik, orang yang soleh, mak kita ni orang yang baik, orang yang memang so kita sambunglah kebajikan dia. Jangan mentang-mentang mak ayah kita ni tinggalkan harta 1 juta kita joli kan. Kita tak tahu macam mana mak ayah kita nak dapat harta ni dulu kan. Tungkus lumus lah apa semua, bukan mudah kan. Kita dapat, kita nak habiskan gitu saja, 1 hari 1 malam kan. Kita sambunglah kebajikan dia. Jadi sebab tu kalau kita lihat, bila dah selesai hutang-hutang tadi tu, hutang tu sebenarnya menyambung balik pahala mak ayah kita. Sebab bayar hutang ni pun satu tanggungjawab besar kan. Sebab tu, dan syukur mak ayah kita tak susahkan kita. Walaupun aku mati, aku ada hutang, tapi aku ada tinggal harta, kau bayarlah kan. Aku tak minta harta kau bayarkan hutang aku. Contoh katalah dibebankan dengan hutang macam mana kan. Dah susah dah, so dah selesai dah. Kemudian yang kedua, mak ayah kita katalah lupa nak berwasiat amal jariah ni kan. Sebab dalam surah An-Nisa tu kan, ayat 11 tu hujung tu pun Allah sebut abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Ibu ayah kamu, adik-beradik kamu tidak tahu siapakah yang tolong kamu bila kamu dah mati nanti kan. Adik-beradik dah dapat bahagian lupa kita, suami isteri dapat bahagian lupa kita, anak-anak dapat bahagian pun lupa nak tolong mak bapak dia kan. So siapa tolong kita? Orang masjid, orang surau. Tapi berapa sen sangat kita tinggalkan? Wakaf kita berapa sen? Amal jariah kita berapa sen? Jadi bila sampai dekat dah selesai hutang, anak-anak terfikir, mak tak ada sebut pula apa-apa nak bagi masjid sana ke, bagi surau sini ke. Kita keluarkanlah 1/3 dulu. Sebelum kita faraid ni, kita keluarkan 1/3. Yang katalah 1/3 tu 300,000 contoh kan. Kita hantarlah sedekah masjid sana, masjid sini, asrama sana, asrama sini. Ada siapa-siapa nak pergi sambung belajar ni, katalah buat medical ke bagus ni kan. So boleh taja dan gunakan duit tadi tu. So pergilah jariah tu kepada mak kita kan. Jadi kadang orang tak faham bila sebut faraid, dia tahu nak faraid. Sebenarnya kalau dia selesaikan satu, walaupun mak ayah tadi tu tak minta, lagi bagus sebenarnya. Sebab bila dapat harta tadi tu, sebenarnya itu satu tanggungjawab. Itu belum cerita lagi anak saudara macam tadi, kes tadi tu yang abang dah hibahkan harta kepada anak perempuan kan. Kalau ikutkan segi hukum faraid, kalau tak hibah, so asobah tu bagi dekat adik-beradik kan. Katalah 1/24 ke kan, 5/24 ke kan. Katalah 5/24 tu bersama dengan 100,000 kan. Bagilah berapa orang contoh kan. Jadi masing-masing pun suka happy dapat 10,000, dapat 20,000. Dia tak tahu kena tengok anak saudara tu. Anak saudara tu selagi tak besar, tak lepas apa semua contoh. Itu tanggungjawab dia. Kan? Contoh. Jadi sebab tu bila pakcik-pakcik fikir, dia kata memang betul lah ini bahagian aku, ini hak aku kan. Sebab abang aku meninggal, dia tak ada anak lelaki kan. Betul lah, ini kata orang istilah dia macam rezeki terpijak. Tapi jangan fikir mudah-mudah. Sebab aku ada tanggungjawab ni, anak saudara aku ni. Lebih baik dia kata aku halalkan bahagian aku ambil lah sikit kan. Kalau tak ambil nanti orang kata sombong pula kan. Ambil lah 500 ke, ambil lah 1,000 ke, bakinya pulangkan kepada ni anak saudara untuk dia sambung sekolah, untuk dia belajar contohlah. Lagi bagus. So
tanggungjawab jalan macam biasa, kan? Lepas tu tak ada gaji-gaji lah, ibarat Allah je bagi gaji, Allah je bagi allowance kat aku, kan? So duit yang tadi tu yang kononnya aku punya pun aku halalkan lagi untuk anak. So maknanya jariah tu berjalan lagi lah. Jadi kalau kita faham dekat sini sebenarnya apa yang Allah dah sebut dalam Quran, kan, yang cerita tentang faraid tu, itu satu kaedah, kan? Satu kaedah, jangan kita berbalah-balah. Maknanya kalau memang kita setuju faraid elok-elok. Kan, hari ni faraid tapi gaduh, perempuan tak sudah-sudah. Orang lelaki ni memang tak boleh pakai, kan. Bak harta pusaka dia orang lah menang, kan. Faraid dia, kau jangan mengada-ngada, orang perempuan jangan mengada, ini Allah punya ketentuan. Tak sudah-sudah gaduh buat apa, kan. Jadi apa salahnya kalau yang lelaki tadi tu tak apa kak, kan, akak dia kata yang jaga mak ni sampai susah-susah akak, kan, kami dulu kan jaga sekolah pun akak juga sampai akak tak boleh nak sekolah tinggi lah apa semua, kena jaga kami adik-beradik. Lepas tu bila kami dah besar-besar ni lupa nak ngurus mak ayah ni, macam ni lah. Kita terbalikkan bahagian tadi tu. Akak ambil 2, saya ambil 1. Boleh. Ya. Kan? Jadi sebenarnya ada kaedah-kaedah kalau kita duduk berbincang. Yelah, benda boleh bincang, apa nak gaduh, betul tak, kan? Sebab tu orang suruh tengok tanya ustaz, baru tahu input tentang harta ni. Tidak, tengok benda lain. Baik ustaz, kita sudah bicarakan tentang harta, hutang, wasiat, hibah. Ada satu soalan tentang wang takaful ustaz, yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook juga. Sila. Muhammad Yunus. Assalamualaikum ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Sekiranya saya meninggal dunia, wang takaful saya akan diserahkan kepada isteri saya kerana dia adalah penama. Perlukah beliau bahagikan secara faraid kepada anggota keluarga yang lain? Mohon pencerahan dari ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Muhammad Yunus atas soalan. Ya, terima kasih banyak kepada yang bertanya. So sekarang ni kena cek, kan, dia ada 2 isu kat sini dia akan timbul. Pertama, penama, kan. Jadi kalau takaful, borang takaful kita tu, kan, masih menggunakan istilah penama, kan, penama, nampak macam simple, ya. Tapi penama ni sebenarnya pemegang amanah. Kan? Penama adalah wasi, disebut dalam bahasa Arab, wasi itu pemegang amanah. Contoh macam tabung haji dia guna istilah penama, kan. KWSP dia guna istilah penama, nomination, dalam bahasa Inggeris sebut nomination. Jadi selagi namanya penama ni pemegang amanah, kan. Jadi katalah kita punya pampasan takaful tadi 500,000, kita meninggal, isteri kita pun dapatlah duit 500,000, tapi oleh kerana dia tu penama, kan, dia adalah pemegang amanah. So apa yang dia kena lakukan atas duit tersebut? Dia kena bayarkan hutang-hutang kita, kan. Dah selesai bayar hutang-hutang kita, dia kena yang baki tadi tu kena faraidkan sesama ahli waris. Sama ada faraid ataupun bagi, ikut sepakatlah, bincanglah, kan. Bermakna bukan dia punya semua 500,000 tu, kan. Kecuali sekarang ni ada term baru takaful, ada buat apa produk baru sebagainya, dia namakan hibah. Kan, takaful hibah. So takaful hibah tu dekat penama tu dia bukan letak penama, dia letak penerima. Penerima lah, kan, beneficiary, kan. Jadi 500,000 tu bila meninggal pergi kepada penerima, kan. Jadi bila sebut penerima hibah, jadi hak dia lah. Hak dia. Kan? Memang dia nak jolly gila, taklah. Contoh, kan. Tapi pesanlah bayarkan hutang abang sikit, lepas tu lebihnya kamu ambil semua. Banyak, contoh, kan. Contoh, kan. Jadi kat situ nampak macam simple, ya. So sekarang ni kalau mana-mana takaful, sebab takaful ni pun ada produk lama, produk baru. Ada yang takaful lama dulu pun, walaupun namanya takaful, ada masih guna istilah penama. Jadi kena cek balik, kan, dengan syarikat takaful masing-masing. Ceklah, kan, supaya mudah, clear. Kalau tidak nanti isteri ingat dia punya, rupanya dia bukan dia punya, dia pegang mana. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Subhanallah, banyak yang telah kita dapat daripada perkongsian Ustaz pada pagi ini. Apapun, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tetapi teruskan bersama kami di TV9 untuk siaran tambahan 30 minit. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami pada pagi ini. Bagi anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita membincangkan topik ibadat iaitu pewarisan harta bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan nak ajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke talian bebas tol 1800 881677 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin anda ajukan tentang tajuk pewarisan harta. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan di pagi ini. Soalan dari Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, sebelum ibu ataupun bapa meninggal dunia, mereka telah menulis wasiat bahawa 100% peninggalan harta mereka akan diserahkan ataupun diinfakkan kepada jalan-jalan Allah. Contohnya seperti rumah Allah, anak-anak yatim serta sebagainya. Persoalannya, bolehkah sekiranya anak tunggal dari kedua ibu bapa tersebut mengambil sedikit harta-harta yang telah diinfakkan tersebut dengan status waris kepada ibu bapa tersebut sebelum dia menunaikan wasiat penginfakan harta tersebut? Mohon pencerahan. Assalamualaikum, Taiping, Perak. Panjang soalan. Terima kasih kepada Sairul Nizam atas soalan. Silakan Ustaz. Masya-Allah itu cerita dia, masya-Allah. Cerita panjang Ustaz. Jadi kita boleh rujuk pada kisah sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat Nabi yang memang sangat kaya juga. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni pula kelebihan dia memang doanya sangat mustajab, sampai Nabi sebut dia ni kalau berdoa, Sa'ad bin Abi Waqqas ni kalau berdoa, dia angkat tangan berdoa, sebelum turun tu Allah dah makbulkan doa dia dah. Bila ditanya macam mana kamu dapat doa yang makbul, sebab dia pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana untuk kami dapatkan doa yang makbul? Nabi kata, jaga makan kamulah, hendaklah kamu makan makanan yang halal lagi suci, jadi nescaya akan mustajablah doa kamu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni sangat kaya sampai satu ketika dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku niat nak infakkan semua harta yang aku ada ni semuanya pada jalan Allah. Aku nak bagi ke Baitul Mal untuk Islam, semua ni macam tadilah 100% bagi semua kan. Apa kata Nabi? Jangan, jangan, anak bini kamu tu macam mana? Kamu bukan tak ada waris kan? Ada kan, isteri ada kan? Anak ada, tu anak bini kamu tu lagi utama. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Kamu kena rasut, takut bimbang dengan nasib anak bini kamu nanti. Sekarang ni dia orang boleh makan, boleh pakai, ada tempat tinggal sebab kamu ada. Kamu ada, ada harta. Nanti kalau kamu tak ada, macam mana dia orang makan minum dia orang macam mana? Jadi kena fikirkan benda tu. Oh macam tu ya. Jadi kalau macam tu, macam inilah, kalau macam tu akhirnya bila fikir-fikir balik dia kata, baiklah kalau macam tu 2/3. 2/3 aku tinggalkan untuk anak bini aku, anak bini aku, 1/3 aku infakkan pada jalan Allah. Subhanallah. So maknanya banyak lagi lah untuk ahli waris dia. Nabi kata sebenarnya 1/3 yang kamu berikan untuk agama tu pun tu masih banyak tu. Kalau boleh lebihkan lagi, lebihkan, utamakan mana ahli waris tu, sebab itu antara tuntutan kan. So tapi memandangkan kalau itulah niat kamu, bolehlah, tak masalah. Dan 1/3 itulah jadi dia punya ukuran, kayu ukuran. Jadi SOP dia juga. Dia punya benchmark dia. So maknanya kalau ibu ayah ni ada ilmu, dia tak boleh wasiatkan semua hartanya kepada Baitul Mal, kepada asrama anak yatim ke fisabilillah, kalau dia faham. Sebab apa? Sebab dia ada anak. Walaupun anak tunggal seorang. Kalau laki-laki lah, kalau perempuan lah, contoh kan. Itu cerita dia. So maknanya dalam situasi macam ini, oleh kerana si ayah tadi tu, si ibu dah tulis 100% daripada keseluruhan harta saya hendaklah diinfakkan pada jalan Allah. Katalah itu namanya wasiat. Dengan ini saya mewasiatkan 100% daripada harta saya hendaklah diinfakkan pada jalan Allah. So dia pun mengarahkan kepada anak dia seorang tadi tu, yang laki. Kalau ikut segi hukum pewarisan, kalau mak ayah tu meninggal, anak laki tunggal seorang semua dapat kat dia. Betul tak? Kalau dia tunggal perempuan, 1/2 je dia dapat kat dia. 1/2 pergilah dekat adik-beradik si mati ataupun ke Baitul Mal. So dalam situasi macam ni, oleh kerana mak ayah tadi dah tulis, anak tunggal tadi dia kena buat keputusan lah. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan wasiat amal jariah ni tidak boleh lebih 1/3 berbandingkan kepada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi tu. Tapi boleh kalau nak bagi semua ataupun lebih ke macam mana, dengan syarat waris setuju. Sebab dekat situ ada bahagian waris.
So maknanya kalau dia kata tak apalah aku ambil sikit, selebihnya tu aku infakkan, aku panjangkan niat mak ayah pun boleh, tak ada masalah. Kan? Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 180, ayat 181 dan ayat 182. Kan? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan atas kamu bila mana datang tanda-tanda kematian maka berwasiatlah. Kan? Nak bagi mak berapa, nak bagi contoh ini dulu. Sebelum turun ayat faraid, turun ayat berwasiat. Tapi ayat yang 181 dan ayat 182 ayat Baqarah tu kan diceritakan tentang bila mana mak ayah tadi dah berwasiat. Kan? Tiba-tiba wasiat tu kan dibodohkan. Makna anak ayah tak ada. Walhal sebenarnya mak ayah tu memang berwasiat nak beramal jariah. Tapi anak kata tak dengar pun tak dengar kan. Mana anak tanggung dosa. Sebab mak ayah tu telah berniat. Kan? Tetapi bila mana dicek balik wasiat mak ayah tadi tu, tengok wasiat mak ayah ni ada macam salah sikit. Maksud salah tu apa dia? Apasal bagi 100% pula? Kan? Sebab kalau ikutkan kaedah dia tak boleh 1/3 boleh. Kan? Ini bagi 100%. Kan? Jadi anak tadi tu boleh buat keputusan. Tak apalah 1/2 lah. 1/2 aku infakkan, 1/2 aku punya. Aku ambil. Boleh tak salah. Kan? Kecuali macam tadilah mak pun dah bagi banyak dah, ayah pun dah bagi banyak dah. Ini mungkin untuk sedia semua. Tak apalah aku panjangkan semualah. Kan? Jadi dalam situasi macam ni, waris tadi pun dia kena ada kebijaksanaan. Betul. Satu orang yang berwasiat tadi tu, mak ayah tu pun kena ada kebijaksanaan, tak boleh suka-suka. Kan? Ada main tulis ke apa semua bla 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 kan. Dia pun tak boleh main suka-suka sebab Islam ni ada kaedah dia. Nak wariskan harta ada kaedah dia. Masa hidup pun kita cari harta pun ada kaedah dia yang halal, yang betul dan sebagainya kan. Lepas tu nak ngurus harta pun ada kaedah dia, nak tinggalkan harta pun ada kaedah dia kan. Jadi boleh rujuk dalam Al-Quran, boleh rujuk dalam hadis. Dan dalam situasi macam ini juga kadang ada separuh orang tu macam tadilah, dia letak penama kan, KWSP dia letak penama, tabung haji dia letak penama kan, apalagi takaful tadi letak penama, insurans dia letak penama, koperasi, mana borang-borang yang ada penama ni semua letak aje kan. Jadi dia kena faham penama tu apa sebenarnya kan. Jadi dalam Majlis Fatwa Malaysia pun dah isytiharkan bahawa penamaan ni atau penama ni adalah pentadbir. Pentadbir yang urus, yang akan menguruskan harta kita, bukan yang akan menerima. Faham tu. Sebab kalau tak letak pentadbir pun susah nanti. Macam saya ada KLSP, saya ada tabung haji, saya ada takaful, saya ada koperasi contoh kan. Kalau saya tak letak penama, nanti urusan dia susah. Kena pergi turun naik kat pejabat pusaka lah. Kalau duit tu banyak kena pergi turun naik mahkamah tinggi pula kan. Jadi bila dah letak penama mudah je. Penama nanti pergi kat KWSP ke, pergi tabung haji ke, pergi takaful ke, bawa IC dia kan, bawa surat mati, tunjuk penama. So nanti urusan tu dapat. So dia bayarkan hutang si mati, selebihnya kena agihkan kepada ahli waris. Perlu kepada kebijaksanaan kedua-dua pihak. Baiklah Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Salam. Ya, silakan. Saya pandai saya nak kata sebenarnya ada bapa saya baik, kami ada adik bukan pusaka waktu kami untuk satu di nama tu. Jadi dia dah tu diri saya tu dia di anak. Jadi kami mungkin Puan Salimah boleh jauhkan sikit dengan TV panggilan tu. Dah jauh dah Puan. Mungkin jauhkan sikit dengan TV. Hello? Ya. Okey, boleh teruskan. Okey. Jadi nama sekarang ni harta pusaka Arab bapa saya dah diserahkan kepada mak tiri saya. Jadi kita orang ada buat perbincangan dengan mak tiri saya tentang harta pusaka bapa saya. Jadi mak tiri saya kata, kamu semua adik-adik kena halalkan harta pusaka yang bapa kamu serahkan kepada dia. Jadi kami tak ada hak untuk tuntut. Macam mana itu Ustaz saya nak tanya? Baik, itu saja. Jadi satu lagi. Baik. Jadi kita nak tanya macam mana kami adik-adik ini nak berbincang lagi dengan lebih baik. Sebab kami telah berbincang dengan baik dengan cara kata berdepan. Jadi dia masih dapat terima yang kata harta itu telah diserahkan. Memang bapa saya mengatakan harta itu diserahkan pada mak tiri. Nanti dia pandai membahagikan semua harta itu kepada anak-anak. Tapi sampai sekarang
diamanahkan, tak diamanahkan, tak dibuat dengan apa yang disuarakan oleh arwah bapa saya. Okey, baik Puan Salimah. Terima kasih atas soalan. Terima kasih Puan Salimah dari Banting yang sudi buat panggilan kepada kita. Apapun, kita nak dengar penjelasan dari Ustaz. Macam biasalah, selepas rehat nanti. Kita berehat seketika. InsyaAllah kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami Pejam Celik. Pejam Celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Moga-moga apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita, kita amalkan, dan jangan lupa juga untuk kita kongsikan kepada orang lain. Jadi yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanjalah butang share supaya ramai lagi dapat manfaat hasil perkongsian kita pada pagi ini. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan daripada sahabat kita, Sarimah dari Banting, bertanyakan tentang yang mak tiri tadi Ustaz. Silakan. Pening kepala Pening kepala. Ustaz bertundung mati. Dia itulah, kadang kita kena selaku ayah, selaku ibu, selaku orang yang nak mewariskan harta ni, kalau boleh jangan mewariskan konflik lah. Sebab sekarang ni dia mewariskan konflik kan. Jadi dia tahu dah ini isteri, yalah katalah isteri pertama dah meninggal ke, dah bercerai ke, tapi ada anak kan, anak dia bersama dengan isteri yang lama, yalah berkahwin isteri yang baru pula kan, yang digelar sebagai mak tiri contoh kan. Jadi mungkin ada anak, ada harta bersama ke, macam mana ke, kita faham situasi ni ya. Cumanya macam tadilah, kena bagi jelas lah kan. Jangan dikarenakan nak jaga hati isteri semata-mata sampai bahagian anak pula kita nafikan kan. Jadi kena bagi clear lah, jelas kan. Jadi sebab tu kenapa dalam Islam ada jalan keluar dia, contoh macam hibah kan. Jadi mungkin kita, macam tadilah si ayah ni dah faham dah situasi ni kalau aku meninggal kan, isteri yalah ni nanti ada konflik dengan anak-anak aku. Jadi mungkin dah boleh uruskan siap-siap dah. Okey, untuk anak-anak yang dengan isteri lama dulu, mereka dah ada harta dah kan. Jadi harta yang contoh mungkin kita belum cek lagi, katalah isteri pertama dulu meninggal, bila isteri pertama meninggal dan harta isteri itu akan turun kepada suami, dan pada harta suami yang isteri yang turun pada suami tadi tu ada harta sepencarian, makna ada bahagian mak tadi tu kan. Jadi kalau kita tengok kadang benda tu nanti dia akan konflik macam-macam kan. Jadi sebab tu yang empunya badan, yang empunya diri itu janganlah dia mewariskan konflik. Sebab kesian macam tadi kan, tanya kan macam mana nak buat. Dia mak tiri kata kamu kena halalkan. Sebab ayah kamu dulu pun dah cakap dah, harta-harta ni semua serahkan pada mak kan. Jadi terpulanglah kepada kebijaksanaan mak untuk wariskan kepada kamu. Tiba-tiba mak tiri pula kata kamu kena halalkan bahagian semua ni sebab ayah kamu dah serahkan pada mak kan. Dah pening kepala kan. Memang pening kepala lah kan? Pening kepala. Tu cerita dia kan. Jadi dalam situasi macam ni, satu-satunya selagi boleh buat bincang-bincanglah kan. Jadi yang mak tiri tadi tu pula jangan berkeras sangatlah, sebab dia pun kena faham bahawa harta yang suami tinggalkan kepada dia itu bukan dia punya semua kan. Mungkin ada sebahagian tu kan harta sepencarian dia kan. Mungkin ada sebahagian harta suami itu sendiri, yang mungkin ada bahagian dengan isteri yang lama kan, yang dekat situ ada harta sepencarian. Jadi bahagian tu kena turunkan kepada anak-anak dia, anak-anak tiri itu kan. Jadi minta berlapang dada, bincang elok-elok
Kan? Dan kalau benda ni tak selesai, nanti konflik pula dah. Mak tiri ni meninggal, katalah akan konflik pula anak tiri dengan anak dia, betul pula. Panjang cerita dia. Kan? Jadi macam mana yang masih hidup ni, kalau benda tu konflik, sebenarnya yang dah meninggal dunia dalam kubur tu pun konflik juga. Kan? Jadi ayah tadi dah meninggal, dan benda ni tak selesai. Jadi mereka pun dalam tu sebenarnya sedang huru-hara jugalah. Kan? Sedang huru-hara. Jadi bawa bincang lah. Bawa bincang macam mana kalau benda ni perlu memang diambil dengan cara hitam putih, ambil ialah undang-undang, ambil lah bincang elok-elok supaya lebih nampak proper, supaya tak ada dakwa-dakwi kemudian hari, kata nista kemudian hari, bagi hitam putih clear betul-betul. Okey, terus buat penyanyi ni kamu punya, ni mak punya, buat macam itulah kan. Mana yang perlu kita halal bil halal, kita halal bil halal. Mana yang perlu kita minta ampun, minta maaf, kan? Minta ampun, minta maaf lah. Jangan terus kita bangga dengan kita punya kesombongan tadi tu. Takutnya nanti di akhirat, di barzah, kita akan dimakan oleh kita punya kesombongan tu, tak ke mana juga dah kan. Jadi sebab itu dalam situasi pengurusan harta ni memang kena lebih telus, lebih berlapang dada, bawa berbincang kan. Walaupun memang betul ni dah diserahkan kepada mak yang akan buat pengagihan, buatlah sebab kita pun tak tahu umur kita sampai bila kan. Kalau kita memang aku punya keturunan setakat ni tak ada mati lagi lah kan. Umur 300 tahun 400 tahun tu tak apa kan. Kalau confirm dah memang moyang pun tak mati lagi kan, contoh kan. Tapi kalau memang tak ada lah. So daripada kenapa kita nak bagi konflik kepada waris kita, baik kita selesaikan. Sebab kita belajar kan. Sebab Nabi pun sebut waqafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan mati itu menjadi satu pengajaran kan. Kita tengok orang tu meninggal, tengok apa dia punya apa perkara yang kita boleh belajar kan. Antara contoh pengurusan pusaka lah, kita tengok orang tu ada APF tapi tak letak penama. Contoh kan, ada tabung haji tapi tak letak penama. Harta banyak tapi tak buat hibah, contoh. Harta banyak tak buat pentadbiran kan. Jadi kat situ kita boleh belajar kan. Kita tengok sekarang ni harta kat Malaysia ni, harta pusaka di Malaysia ni yang tak selesai lebih 70 bilion. Bukannya sikit kan. Kan yang korporat besar meninggal dunia, tengok berapa bilion harta yang ditinggalkan, ceritanya panjang, berbelit-belit lah, berserabut lah apa semua, sampai kadang terjejas ekonomi negara kan. Contoh. Jadi itu yang besar-besar lah. Kita yang kecil ni pun mungkin kita alah aku punya kecil je, kecil pun sama juga, ada hukum hakam yang perlu dijaga. Jadi sebab tu kita kena lebih peka. Apa-apa yang perlu kita letak penamaan, letaklah nama orang yang jujur, yang amanah, bagi tahu betul-betul kepada penama kan. Yang abang letak nama kamu dekat APF, dekat tabung haji sebagai pentadbir, nanti bila meninggal kamu keluarkan kan, mak punya bahagian 1/6 jangan lupa, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa kan. Jadi jangan ingat. Dan bila letak penama kita punya, siapa-siapa yang dulu bujang letak nama mak ayah, biasalah kan, masa kita bekerja dulu bujang, apa-apa form semua penama mak ayah. Bila kita dah berkeluarga kadang kita lupa. Jadi sebenarnya bila kita dah berkeluarga kita boleh tukar nama isteri, nama suami. Memanglah mak ayah kita sayang kat dia, kita pesanlah nanti mak ayah punya bahagian jangan lupa. Sekarang ni kita biarkan nama mak kan, kita letakkan nama ayah. Kita meninggal dunia, ayah kita umur 70 tahun, mak kita umur 65 tahun. Macam mana nak nguruskan APF, nak keluarkan? Susah. Dah konflik pula dengan menantu kan. Jadi maknanya kita letak pentadbir dan isteri kita pesan kat dia mak ayah punya bahagian jangan lupa 1/6 kan. Jadi ini antaranya. Apa lagi contoh macam tadilah kita tahu kan, kita terbeban dengan hutang kan, anak kita ramai, kita ambil takaful pun nak kena tengok juga takaful yang macam mana. Ada pula masih maintain lagi dengan insurans yang konvensional yang tak halal kan. Bila sebut insurans ni maknanya tak halal lah kan. Kita masih lagi maintain benda tu kan, sebab sayang dah ambil 10 tahun 20 tahun apa semua kan. Itu kalau meninggal tu bermakna kita mewariskan harta yang tak bersih kepada waris kita. Kan. Tu macam mana walaupun kita letak penama, so isteri kita ambil. Jadi di segi hukum isteri ni hanya berhak ambil yang simpanan saja. Kan. Berapa kita punya caruman tiap-tiap bulan. Kalau caruman tiap-tiap bulan 200 kali lah berapa tahun, itu saja yang kita boleh ambil. Jadi keperaburan keuntungan yang banyak daripada kita punya simpanan tu tak boleh. Sebab itu dah jatuh gharar, maisir ataupun judi ke, tengoklah macam mana kan. Jadi wang tersebut kena serahkan ke Baitul Mal sebagai wang yang tidak patuh syariat. Itu antara dia kan. Saya agak tertarik dengan Ustaz punya ayat tadi, iaitu kalau boleh pewaris ni jangan mewariskan konflik. Maknanya kena ada kebijaksanaan dan ada hitam putih supaya orang kata tak ada isu dah
selepas meninggal tu. Tadi Ustaz ada sebut tentang yang insurans konvensional. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit lebih detail tentang insurans nyawa Ustaz. Itulah, jadi kalau siapa-siapa yang dah terambil tu, kalau boleh ditutup-tutuplah, kita akan dapat balik simpanan kita. Lebih bagus daripada kita meninggal, kita mewariskan anak-anak kita tak tahu hukum, dia sesak ke, dia rasa dia boleh makan. Dia main orang kita sekarang ni, dia boleh buat keputusan sendiri-sendiri, tu yang susah dah. Kan? Dia tak nak tanya dah dekat mana pihak-pihak tertentu. Walhal kalau segi pentadbiran ni, agama tu ada pihak-pihak tertentu, jabatan agama, contoh mufti, mahkamah syariah dan sebagainya. Tapi sekarang ni semuanya nak buat keputusan dia sendiri, yang tu susah. Jadi dalam situasi macam ni, siapa-siapa yang ada ambil insurans konvensional tadi tu, kita orang Islam kena betulkan balik lah. Kita dah ada takaful kan. Jadi lagi bagus kita rugi sedikit di ujungnya daripada rugi berpanjangan di akhirat nanti. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan Ustaz untuk tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Dia harta pusaka ni memang siapa pun lah akan bertembung dia. Raja ke, rakyat jelata ke, perdana menteri ke, orang kaya ke, orang miskin ke, glamour ke tak glamour ke. Jadi sebab itu untuk selesaikan isu-isu ni, pertama-tamanya kena ada ilmu. Jadi kalau tak ada, tanyalah kepada ahlinya. Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, kamu tak tahu. Lepas tu bila kita dah dapat ilmu tu, kita kena terima dengan sebaiknya lah. Sebab ilmu ni daripada Allah, kebenaran tu daripada Allah. Jadi Allah nak kita baik di dunia. Amin. Antaranya uruskan harta-harta ni, so kita pakat elok-elok bincang. Kalau ahli waris tu ada ramai, kita buat bincang lah. Tak salah sebenarnya kalau kita berpakat untuk kebaikan yang hidup dan juga yang mati. Seperti mana perkara ini memang Nabi amat tekankan kepada semualah. Sampai pernah berlaku di zaman Nabi pun, kalau kita lihat seorang sahabat meninggal dunia di medan perang, sampai isteri dan anak perempuan ni semua kena halau daripada rumah mengadu dekat Nabi. Akhirnya Nabi beritahu, bukan semua kamu punya. Memanglah betul ada abang kamu meninggal dunia, waris semua perempuan. Tapi yang perempuan ni pun ada bahagian. Isterinya dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3. Selebihnya tu barulah kamu punya. Jadi indah tu Islam bila mana kita faham dan kita amalkan dengan sebaiknya, insya-Allah. Ustaz, mungkin sedikit doa Ustaz sebagai penutup program pada pagi ini. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, teruskan bersama dengan kami pada esok pagi bersama Tanyalah Ustaz dengan moderatornya Da'i Nizal dan juga panelnya Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Topik pengajian hadis 7 golongan naungan Allah bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, siapa tahu rumahnya lebah, di pucuk pohon tergantung indah. Siapa hidup dalam ibadah, tentu hidupnya akan mudah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.